Sekejap. Mungkin tutup voice sekali sikit. Baik. Okay Puan, dah boleh mula dah. Okay Puan Raihan, dah boleh mula. Baik. Bunga bayam, bunga gelama, sirih adat tinggal-tinggalan. Bismillahirrahmanirrahim, ucapan utama selamat datang, ucapan susulan. Alhamdulillah, Assalamualaikum dan salam sejahtera serta selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang hadir pada siri ceramah ISES pada kali ini, iaitu dengan tajuk Integriti dan Kecemerlangan. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, saya tak kata. Baik, kita hari ini bertuah kerana bersama-sama kita ada Encik Rajan Musami daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Secara ringkas berkenaan dengan Encik Rajan ya. Sebelum itu Encik Rajan apa khabar? Alhamdulillah Cik Rajan. Baik, Cik Rajan merupakan pemegang ijazah sarjana muda undang-undang daripada Universiti Kebangsaan Malaysia serta sarjana pentadbiran perniagaan daripada Universiti Putra Malaysia. Beliau juga ditauliahkan sebagai Pegawai Integriti Bertauliah CEIO oleh Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia pada tahun 2014. Encik Rajan aktif dalam pelbagai jawatan kuasa di peringkat universiti, terutamanya Majlis Penasihat Undang-Undang Universiti Awam serta Majlis Pegawai Integriti Universiti Awam. Kini merupakan timbalan pengurusi Majlis Pegawai Integriti bagi sesi 2019 hingga ke 2021. Cik Rajan berpengalaman dalam pembangunan modul latihan dan sering diundang untuk mengendalikan pelbagai latihan, termasuk dalam bidang berkaitan integriti, pencegahan rasuah, pengurusan perhubungan pelanggan, protokol dan pengurusan majlis serta komunikasi, rentas budaya dan lain-lain. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa perlu buang-buang masa, saya ingin menjemput Encik Rajan. Baik Encik Rajan, bersedia ke untuk saya bertanyakan soalan yang pertama Encik Rajan? Oh, okey, bersedia. Saya cuba yang terbaik Baik Encik Rajan, baik. Yang pertama Encik Rajan, di pihak Universiti Teknologi Malaysia kami mengucapkan ribuan terima kasih bersama-sama hari ini. Mungkin daripada perspektif kefahaman kepada integriti dan kepentingannya dalam menjadi pemacu kecemerlangan organisasi Encik Rajan. Boleh Encik Rajan berikan sedikit kupasan berkenaan dengan penyataan tersebut? Sila. Okay. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam integriti, salam anti rasuah, salam UTM, salam segala salam lah Jadi terima kasih kepada Puan Raihan sebab tadi Puan Raihan dimula dengan pantun. So saya pun nak menjual bukan membelilah pantunnya kan. Pantun saya ni, okay, kita tengok koleksi yang ada ni. Okay. Merah delima tidak terperi, mari peram di balik papan. Setulus hati ucapan diberi, terima kasih menjadi ungkapan. Okey, ini pembuka kata saya. Baik, saya menyahut soalan daripada Puan Raihan ni berdasarkan tema atau topik yang kita nak kupas pada pagi ini berkenaan dengan integriti sebagai pemacu kecemerlangan pada organisasi. Dan frasa itu sangat strong sebenarnya kan. Saya nak kaitkan kebetulan apabila membincangkan tentang tema dan topik ini, saya lihat sebenarnya di UTM pun dia ada macam branding dia tersendiri. Contohnya dalam ceramah ni dia ada ISIS, integriti, sinergi dan sebagainya yang dia telah macam dibrandkan, idea itu telah ada. Dan saya rasa memang sangat bertepatan lah dengan hari ini punya slot yang akan saya kongsikan. Saya harap tuan-tuan perempuan yang bersama dengan kita pada pagi ini, saya dimaklumkan sesi ini adalah secara FB Live. Jujurnya saya sebenarnya adalah kali pertama berpengalaman secara FB Live. Sebelum ni saya punya ceramah ni banyak secara tertutup, dia grup kecil, kumpulan kecil dalam Zoom ke dalam Webex, Zoom dalam tu. Kali ni dia papar ke udara. So seantero dunia lah mungkin akan view perkara ni. Jadi saya agak gugup kan. Jadi tuan-tuan puan kena bantu saya. And the same time saya ada juga buka di FB page ni. Saya buka juga ruangan komen. Jadi saya suka
sesi interaksi dua hala lah. Nanti saya akan bertanyakan soalan yang cepumas contohnya. Jadi tuan-tuan perempuan yang bersama dengan kita punya sesi ni boleh memberi komen. Komen yang berhemah, jujur dan berintegriti. Sila patuh kepada etika-etika penggunaan media sosial dan sebagainya. Okey, saya terus aja kongsikan saya punya skrin sebab masa diberikan ni tak banyak ni Okey. Jadi saya akan cuba untuk sentuhlah perkara seperti mana yang telah saya prepare. Jika sempat dalam masa sejam setengah ini, tuan-tuan perempuan boleh utarakan soalan dan sebagainya. Saya akan sentuh sedikit tentang konsep integriti, then kenapa integriti merosot, isu-isu cabaran dalam perkhidmatan awam. Ini perkara yang saya nak highlight tentang seriuskah isu rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan bagaimanakah ketidakcakapan sistem penyampaian perkhidmatan itu mengganggu kecemerlangan organisasi kita. And then sedikit isu disiplin, etika, pematuhan dan jika berkesempatan kita akan sentuh tentang tadbir urus dan pengurusan kewangan dan akhirnya tentang integrity check sebagai wrap up dia. Baik, saya terus saja jump into kita punya session ni. Saya suka bermulakan begini kalau kita hari ini tiba-tibalah tuan-tuan perempuan, anak-anak tuan-tuan perempuan bertanyakan soalan. Contohnya balik-balik dia tengok kat TV ni ada iklan. Ada iklan tentang jadilah warga yang berintegriti. Bangtras rasuah terang-terang contohnya keluar kat iklan. So anak kita ni bertanya, dia kata ibu ataupun ayah, integriti tu apa? Agaknya tuan-tuan perempuan yang nak memberi kejelasan kepada anak-anak ataupun siapa-siapa bertanya ni, apa jawapan yang akan boleh diberi untuk menjelaskan tentang integriti itu? Agaknya. Boleh komen dekat ruang komen kita fikir, apa nak cakap kat anak kita ni, integriti macam mana nak jawab kat explain kat dia kan. Takkanlah kita nak cari kamus menurut Kamus Dewan, menurut Oxford Dictionary. So dia akan jadi something yang agak sukar, tapi kita seolah kita faham tapi sukar untuk explain. Okay, jadi integrity ni asalnya adalah daripada perkataan Latin lah. Dia sebenarnya from the integer wholeness. So dia je a bit technical term ni. Tapi saya sebenarnya untuk mengajak tuan-tuan perempuan memahami konteks integrity, hari ini kita menggunakan quotes lah. So walaupun kita rujuk kamus, ialah kita tahu kejujuran, kebutuhan dan sebagainya ni yang kita faham, tapi penghayatan tu mungkin kurang dan sebagainya. Saya nak ajak tuan-tuan perempuan untuk lihat yang warna hitam tu. Dikata integrity adalah melakukan perkara yang betul walaupun tidak ada sesiapa yang melihat. Kat skrin nampak dekat live nampak skrin saya ni dia lambat sikit, lag sikit okay. Jadi takkanlah kita nak cari kamus. Okey, dia lag sikit. Jadi kalau kita tengok dalam slide saya ni, saya nak ajak tuan-tuan tengok yang warna hitam tu. Integrity is doing the right thing even if nobody's watching. So ini quote yang sangat popular lah by C.S. Lewis yang menjelaskan tentang kepentingan integrity ni. Jadi despite of other terminology, other explanation, saya nak ajak tuan-tuan untuk memahami integrity dengan menggunakan quotes lebih mudah. Sebab saya lihat bila saya memberi training ataupun sesi perkongsian, kita melihat kalau terlalu teknikal orang semua faham. Tapi kalau kita guna quotes macam ni, perumpamaan kata-kata pujangga macam ni, lebih mudah. Okay? Jadi cuba kita renungkan, adakah selama ini kita bekerja, berkhidmat, hidup di muka bumi ini, kita sebenarnya sentiasa melakukan perkara yang betul walaupun tanpa ada kawan atau siapa-siapa yang melihat. I mean, we think that is the right thing to do, then we do it. Okay. Kita renung-renungkan. Jangan fikir terlalu jauh kita start dengan perkara kecil je. Kalau kita nak kaitkan saya nak tanyalah kepada warga UTM yang mendengar ni, boleh komen di chat box Facebook ni. Selama berkhidmat di Perseni UTM lah, saya ambil contoh UTM. Pernah tak tuan-tuan perempuan mengambil ataupun membawa pulang barang-barang ataupun peralatan pejabat untuk
tujuan kegunaan sendiri. Contohnya. Dia macam ambil pen, ambil kertas, ambil toner, kita cetak, maksudnya menggunakan kemudahan ni untuk tujuan kepentingan peribadi. Pernah tak? Boleh tak siapa-siapa respon dekat Facebook tu nanti? Kalau ada yang kata tak pernah, katanya memang tak pernah, okey. So nanti you memang orang-orang yang orang kata apa? Ibarat malaikat lah agaknya kan. Okey. Okey, ada yang jawab pernah, ada yang jawab tak. Okey. Okey, pernah tak lewat masuk kerja? Maksudnya lewat ni lewat kerana sengaja ataupun memang sebab malas, tak ada mood ataupun tak ada siapa pantau. Jadi kita macam ambil kesempatan atas kehadiran. Maksudnya senang cerita ni isu kehadiran lah kan. Pernah tak? Pernah Encik Rajin, kalau kita tengok komen ni misalnya ya, Puan Ida Syazrin dia kata pernah bawa balik pen UTM. Tu Yes. contoh antara yang kita dapat komen sini ni. Kan So contoh penting tak apa tak appreciate. apa saya appreciate macam ni tuan-tuan perempuan yang mendengar ni jangan risau untuk komen. Komen ni tak adalah kita kata nak tangkap ke apa nak jadikan tindakan. Okey, saya memberi jaminan apa yang anda luahkan secara jujur ini hanya untuk tujuan pembelajaran. Nah, kita nak move on kan. So, saya lebih suka integriti ni bermula daripada bila kita akui kesilapan kita. Kita tahu kita buat silap, kita akui, barulah boleh kita berubah. Kan kalau kita dalam hati kita, jiwa kita tak lepaskan perkara yang pernah kita buat sebagainya, dan akhirnya kita tak boleh nak move. Sebab tu saya selalu mengambil apa mantra atau CV saya, if nak berubah, you kena luahkan, kena honest, kena jujur. And then you perlu bagi tahu, and then baru kita perlu move on. Kan? Jangan duk ingat macam hanya nak mempamerkan yang cemerlang yang terbaik saja. Okay, saya terima kasih kepada yang komen-komen ni. Dan nanti kita akan ulas lah sebab di Facebook ni dia lag sikit, dia lambat sikit, jadi saya melihat dua skrin ni. Baik, kepentingan integriti. Okay, kenapa agaknya hari ni UTM membuat topik ni? Saya dimaklumkan sebelum ni pun minggu lepas pun ada topik daripada mantan Chancellor menyentuh tentang kepentingan integriti dan sebagainya. Jadi dia mudah aja kan, integriti ni adalah sebagai satu senjata utama mencapai kecemerlangan perkhidmatan awam. Saya memberi fokus kepada integriti diri dan juga kesannya kepada organisasi, kepada perkhidmatan awam. So dalam perkhidmatan awam ini mungkin kita boleh narrow down dalam konteks Universiti Teknologi Malaysia, okay, UTM. Walaupun kita Badan Berkanun, tetapi rakyat melihat kita sebagai sebahagian dalam perkhidmatan awam. Okay? Jadi kalau semua orang berintegriti, dia membawa kesejahteraan, membawa kepada individu, komuniti, organisasi dan sebagainya. Okay. Ini contoh kenapa. Okay. Saya sempat jugalah minta Puan Raihan sharekan sedikit kecemerlangan, kehebatan UTM dan warga UTM ini. Jadi kalau kita tengok di media, di semua ni, perkara-perkara ni bertebaran di media sosial. Okay. So saya ucapkan tahniah kepada UTM kerana kecemerlangan ini tidak akan kita capai andai kata tidak ada orang kata integriti, kan? Kalau ada integriti dalam diri setiap orang, barulah kita boleh mencapai. Jadi kita nak mengekalkan ni, kita mengambil topik pada hari ini. Topik pada hari ini berkenaan dengan keperluan untuk kita mengekalkan momentum atau membawa UTM ni ke satu peringkat lebih baik. Maksudnya membawa warga UTM ke satu peringkat lebih baik selaras dengan memacu kecemerlangan UTM itu sendiri, kan? So ini antara pencapaian yang kita boleh lihat. Baik. Isu dia sekarang ni yang saya nak masuk ke topik ni dengan lebih serius begitu. Rakyat Malaysia sebenarnya menzahirkan pelbagai persepsi terhadap perkhidmatan awam, boleh saya katakan. Ini adalah antara keratan-keratan akhbar yang saya sempat ambil lah. Sebenarnya banyak perkara kita boleh share, tetapi yang saya nak tujukan ni adalah hakikatnya kalau kita membuat perbandingan saya bagi skala antara 1 hingga 10 contohnya, kalau tuan-tuan perempuan boleh buat sendiri. 1 maksudnya lemah, 10 maksudnya cemerlang. Rate sendiri. Pada pandangan tuan-tuan perempuan, apakah rating yang boleh kita bagi terhadap perkhidmatan, kualiti dan keseluruhan tentang perkhidmatan awam antara 1 hingga 10. Maksudnya 1 lemah, 10 cemerlang. Boleh tak rate? Boleh tak rate dekat chat box ni? Saya nak tengok.
Okey, 6, ada yang rate 6. Lagi, teruskan. 1 hingga 10. Pandangan anda terhadap perkhidmatan awam secara umumnya. 1 lemah, 10 terbaik. Berapakah tuan-tuan puan-puan nak memberi rating? 6. Okey, kita tengok komen tengah masuk 6. Ada yang memberi 8, ada 6, ada 7. 7, 6, 7, 7, 8, 7, 8. Okey, 5, 4, 6, 7, 8. Oh, dan lain-lain. Okey, kalau kita tengok dari segi rating ini daripada 467 yang sedang mengikuti sesi kita ni, tuan-tuan puan-puan, saya nampak ada seorang bagi 10. Okey, yang bagi 10 tu saya ucapkan tahniah dan bravo. Kenapa saya mengucapkan tahniah dan bravo? Kerana apabila tuan-tuan puan-puan memberi markah rating perkhidmatan awam ni, ialah bagi 5, 6, 7, 8. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan memberi rating itu mencerminkan kepada, saya boleh katakan, apa yang kita rasakan dan apa yang kita berikan. Sebenarnya ia reflect kepada tindakan kita juga. Sebab kita ni berada dalam circle perkhidmatan awam. Tuan-tuan puan-puan, minta maaf saya nak cakap. Okay? So kepada siapa yang mengaku 10 itu, saya memang ucap tahniah. Saya harap anda boleh teruskan semangat itu. Kerana rating ini menunjukkan jiwa kita tau. Maksudnya patriotisme kita, semangat kita terhadap perkhidmatan awam ni. Bila kita tak mampu nak memberi rating, dia mencerminkan tentang kualiti perkhidmatan kita, kualiti kerja kita. Sebab itu menimbulkan persepsi. Bayangkan kita dalam perkhidmatan awam, kita sendiri memberi persepsi bahawa belum cukup bagus. Jauh lagi. Banyak lagi perkara tambahan. Jadi mungkin sebab itulah kalau kita lihat, isu-isu semasa melibatkan perkhidmatan awam ni sentiasa ada di media. Kan? Saya suka bagi contoh, bayangkan hari ini tiba-tiba Perdana Menteri mengumumkan dan memandangkan dalam keadaan pandemik COVID ini, dia kata rakyat mengalami kesusahan, jadi saya umumkan untuk penjawat awam dapat RM5,000 bonus. Dia bayar pada gaji bulan Februari contohnya. RM5,000. Kita hore, happy kan, seronok, kita gembira. Tetapi, apakah pandangan orang-orang yang bukan dalam perkhidmatan awam? So, persepsi ini main peranan. Dia akan lihat macam, orang akan kata warga penjawat awam ni kononnya buat rasuah, makan gaji buta, kan? Sebab apa? Pukul 9 tengok nampak duduk lepak minum dekat kafe, kat kedai, kan? Pukul 10 tiba-tiba ada dekat bank. Lepas tu mana lagi? Dan macam-macam lah Jadi perkara-perkara ini yang perlu kita beri perhatian. Sebab itu hari ini punya sesi pembentangan saya cuba untuk clusterkan tentang konsep, dan mungkin lepas tu saya nak go through a few item lah. Contohnya perkara tentang rasuah, tentang disiplin, tentang penyampaian perkhidmatan, yang saya nak kaitkan bahawa kenapa pentingnya seseorang itu berintegriti, khususnya kita sebagai penjawatan warga universiti, untuk memacu kecemerlangan. Tapi kita tackle area-area yang tertentu. Sebab kalau kita nak bincangkan integriti ni, dia banyak, dia luas. Dia pelbagai sudut kita boleh lihat. Nak lihatnya integriti akademik, nak lihat integriti dirinya, nak lihat integriti dalam perniagaan, integriti dalam berkata tutur, dia ada macam-macam ataupun dari sudut agama. Tapi hari ini saya nak fokus tentang integriti penjawat awam. Baik, tuan-tuan puan, apa yang anda faham tentang integriti sebagai seorang penjawat awam? Jadi, saya ada 3 foundation yang saya nak ajak tuan-tuan puan untuk faham berdasarkan apa yang berlaku. Sebagai seorang kaki tangan awam, sebagai pegawai awam, pertama sekali kita ingat sentiasa melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan demi kepentingan awam. Okey? Itu pertama. Sentiasa, kan? Jangan kata, Encik Rajan, saya kerani je, saya pa je, saya tak ada kuasa, saya selalu mengikut arahan. Itu salah. Anda tidak faham tugas anda. Setiap orang yang diambil bekerja, diambil berkhidmat, dia mesti ada dia punya amanah dan kuasa diberikan. Kuasa ni contohnya kalau kita kata pa, oh dia rasa tak ada kuasa. Contohnya kerja pa ni mungkin menghantar surat. Kalau anda membuat kerja anda menghantar surat itu dengan integriti, tak lewatkan, tak lambatkan, tak tipu. Jadi sebenarnya benda tu kawalan kita, kan? Sebagai seorang yang menghantar surat, contohnya kalau saya ambil contoh pa, anda kawal kerja anda. Kalau kita berintegriti, kita mungkin akan segerakan budaya kesegeraan. Dah dapat task, kita pergi hantar.
rather than kita simpan peram, malas, tengah hari nanti kita hantar sekaligus. Itu contoh. Jadi saya nak katakan bahawa setiap orang ada amanah dan ada kuasa. Syarahnya ada dia punya tanggungjawab sebab dia bila mengajar, menyelia pelajar, semuanya ada amanah dan tanggungjawab. Sama juga kepada pegawai, sama juga kepada pengurusan, semua orang ada. Tetapi kita kena fikir sebagai kaki tangan awam, tanggungjawab kita adalah kepada kepentingan awam. Siapa orang awam? Adalah orang berkepentingan kita. Orang awam ni umum. Dia boleh jadi kepada pelanggan kita, pelajar kita, ibu bapa, secara umum masyarakat kita yang melihat bagaimana kita memberi servis. Kedua, sebagai seorang kaki tangan awam, pastikan anda tidak menyalahguna kuasa untuk kepentingan diri sendiri dan ahli keluarga atau rakan-rakan yang kita suka. Dia maksudnya kita kroni lah. Dan bila ada kuasa, kita salah guna. So nanti di belakang nanti saya akan share kes sebenar yang dilaporkan yang didakwa di mahkamah berkenaan dengan isu konflik kepentingan yang melibatkan institusi-institusi pengajian tinggi. Jadi kita akan go lebih detail. So yang ketiga, anda kena ingat sentiasa adalah sebagai kaki tangan awam, sentiasa memberi kepentingan kepada awam apabila berlaku konflik. Ini perkara yang mungkin sukar, tapi kalau kita betul-betul amalkan, kita boleh buat. So maksudnya kalau ada konflik, selalunya kita beri kelebihan tu kepada kepentingan awam. Sebab tu pentingnya integriti kaki. Saya nak tanyalah sebelum saya pergi lebih jauh. Agaknya kan kenapa penjawat awam ini dilihat begitu penting dalam agenda pembangunan negara ke agenda kecemerlangan institusi. Agaknya kenapa? Sebab populasi penjawat awam ni besar. Jadi kita sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi perkhidmatan dan membolehkan satu-satu urusan ini dilaksanakan. Saya ambil contoh mudah lah. Contohnya kalau dalam konteks universiti ni, kita bercerita tentang pelajar. Pelajar ni dia nak masuk universiti. Jadi dia akan go through proses perlukan permohonan, tapisan. Bila dia dah dapat tempat, dia masuk belajar, kita menguruskan penginapan dia, peperiksaan dia, pengajian dia, asrama dia. Actually we are providing service. Kuasa tu ada pada kita. Jadi kalau servis yang kita beri ini sebenarnya mencapai pada standard, dijalankan sepatutnya dan akhirnya ia akan memberi keselesaan, kecemerlangan, kebaikan dan benda itu akan memberi refleksi yang sebagainya. So kalau dalam konteks, kalau kita kata perniagaan for example, syarikat-syarikat kat luar tu tuan-tuan perempuan, kedai-kedai contohnya, dia tak akan ada bisnes yang banyak kecuali dia menjadi pembekal kepada kita di universiti kan, contohnya di UTM. So pembekal yang membekal services, pencucian, membekal peralatan pejabat, semuanya adalah untuk tujuan survival ekonomi dan cycle sebagainya. Tapi jika kita sebagai penjawat yang diberi kuasa untuk meluluskan perolehan dan sebagainya, kalau kita laksanakan amanah kita dengan betul, dan proses tu akan jalan dengan betul. Maka tidak adalah isu-isu kita tengok hari-hari kalau kita buka TV sekarang ni ataupun media ni, isunya tentang rasuah, ramai kena tangkap. Semalam pun ada kes yang menjadi isu utama, maksudnya highlight pertama bahawa salah seorang bekas orang penting negara disabitkan. Okey. So balik kepada ni, 3 perkara ni saya harap masing-masing boleh ingat. Walaupun habis seluruh sesi hari ni tak ingat hal lain, tak apa, ingat 3 ni pun cukup lah. Sambil-sambil masing-masing yang work from home tu sambil-sambil tengah masak, tengah potong sayur, tengah menyusu anak tu, ingat 3 perkara ni pun cukup. Alright. Okey. Saya nak kaitkan dengan 3 core tadi tu tentang integriti penjawat awam ni dengan core values yang ada pada UTM. Memang kena dan tepat pada masanya lah. Saya rasa universiti punya kepimpinan, especially UTM ni, melihat kepentingan ini. Saya perasan salah satu energi, salah satu kita kata core value itu adalah tentang integriti yang dimasukkan dalam nilai. Jadi lagilah bagi saya warga UTM perlu menghayati nilai yang telah digariskan dan menjalankanlah amanah yang sudah diberikan itu berdasarkan nilai-nilai ini. So, saya nak share juga kalau di UCAM pun kita ada nilai kita sebut kami KAMII. So salah satu I-nya adalah integriti. Jadi integriti itu dilihat begitu penting. Maksudnya kepimpinan universiti meletakkan ia sebagai sesuatu yang sangat utama kerana kita percaya warga kerja yang berintegriti lah boleh memacu kepada kecemerlangan organisasi. Baik.
Puan Raihan nak interrupt ke? Uh, Nampaknya Encik Rajan telah bagi kita secara keseluruhan pemahaman tentang integriti dan kepentingan kepada pemacu kecemerlangan organisasi dari Encik Rajan. Terima kasih. Cumanya daripada ruangan komen saya dapat lihat contoh di-highlightkan oleh Encik Badrul Hurairi. Dia ada menyatakan bahawa baru-baru ini melalui laporan Transparency International Corruption Perception Index Malaysia, kita jatuh ke tangga 57 pada tahun 2020 berbanding dengan 2019 di mana kita di tangga ke-51. Jadi ini daripada 180 buah negara di seluruh dunia. Boleh Encik Rajan terangkan sedikit berkenaan dengan perspektif kesalahan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa di Malaysia, terutama apabila timbul tentang persepsi di bawah Transparency International. Kadang-kadang masyarakat dia keliru apa benda yang sebenarnya dinilai ataupun perkara apa yang menjadi titik tolak kepada kita berada di tangga yang ke-57 tu je. Silakan. Interesting question. So nampaklah Cik Badrul ni dia cakna tentang apa yang berlaku. Alright. Saya pun sebenarnya ada prepare lah sedikit input tentang CPI index ni. Kebetulan memang dia menjadi isu semasa. So saya akan terangkan, bagi saya masa sedikit, saya akan sampai ke part itu. Okay. So saya nak mulakan dengan isu rasuah lah. Okay. So tadi kita dah tahu integriti pejabat awam tu antaranya apa yang kita highlight, perkara-perkara asas yang kita kena pegang dalam jiwa kita kena hayati. So saya nak fahamkan jugalah antara agaknya apa isu dan cabaran. So cabaran untuk mengintegritikan perkhidmatan awam ni, kalau kita lihat pertama sekali adalah tentang rasuah. Rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Okay. So apabila kita bercerita tentang rasuah, tuan-tuan dan puan, saya tak pasti walaupun usaha rasuah ini kalau kita negara kita ni kira hebat dan pelbagai. Akhir ni kalau kita tengok kes pun macam banyak ditangkap sebagainya. Tapi kita sebagai golongan rakyat yang marhain ni, yang macam sebenarnya kita faham tak apa tu kesalahan rasuah. Kita ingat rasuah ni apa sebenarnya kan? Sedap sebut di bibir. Tapi kita faham tak? Adakah kita sebagai warga kerja pejabat awam ni bila bertugas di pejabat ni faham sebenarnya kemungkinan tindak tanduk kita, keputusan yang kita buat ini menjurus kepada kesalahan di bawah akta rasuah ini, akta pencegahan rasuah Malaysia ni. Ini yang kita akan share lah. So macam kalau kita tengok ni, kita dah memang merdeka daripada penjajahan Inggeris, Jepun, tapi kita belum merdeka dari kesalahan rasuah. Pagi tadi pejabat saya dikunjungi lah, kiranya ada seorang wakil Setiausaha Agung QPEX. Setiausaha Agung QPEX ni adalah dia ada warga pekerja UKM lah, staf UKM. So pagi tadi dia ada urusan di sini, dia singgah kat tempat saya lah. Jadi dibincangkan tentang program kerjasama dengan QPEX dan sebagainya untuk isu rasuah ni. Sebab pada pandangan dia, katanya highlight di media ini lebih-lebih, katanya lebih-lebih mengatakan bahawa penjawat awam ni terlibat rasuah, sedangkan persennya hanya berapa sahaja, sangat rendah. Tetapi media suka berita-berita yang melibatkan penjawat awam, orang-orang yang ada nama contohnya kan. Dia kalau dalam contohnya dalam circle ni, kalau salah tuan-tuan perempuan terkena dengan rasuah ni, mungkin media takkan pick up. Tapi kalau saya terlibat dengan rasuah, kena tangkap, mungkin media berminat sebab dia kata, oh ini bagi ceramah integriti, tapi sebenarnya terlibat dengan rasuah. Mungkin media suka, tapi tajuk dia akan keluar macam mana? Pegawai integriti UKM disabit ditahan kerana rasuah. Dia akan highlight macam tu. Dia tak cerita pasal isu apa, tapi dia suka kepada orangnya. Itu adalah media. The power of viral, power of tular, marketing dia. Tapi hari ni saya nak cuba untuk kongsikan lah, sebab isu rasuah ni benda yang saya suka, sebab sebagai kami sebagai pegawai integriti bertaulan ni pun memang menjadi jurucakap dan mata-mata kepada SPRM sebenarnya. Jadi peluang ni saya mengambil atas kapasiti sebagai CEIO dan juga sebagai timbalan pengerusi Majlis Pegawai Integriti Universiti Awam untuk berkongsi dengan tuan-tuan perempuan secebis ilmu yang ada pada saya tentang rasuah, yang tuan-tuan perempuan mungkin lebih faham daripada saya, tapi kita kongsi apa yang ada. Baik, kalau kita lihat senario semasa tentang rasuah, teruk sangat ke agaknya isu rasuah di Malaysia ni. So dikatakan bahawa
kita kehilangan USD 2.6 trilion. Ini seluruh dunia ni, maksudnya ketirisan yang berlaku ni, kerugian berlaku kerana duit ni mengalir, kerana rasuah ni 2.6 trilion. Saya nak tanya ni, 2.6 trilion ni tahu tak banyak mana? Duit paling banyak ada dekat akaun tuan-tuan perempuan berapa? Berapa juta? Ada sejuta. Kalau dapat sejuta pun Alhamdulillah, kan kita dah jadi jutawan. Kan? Kalau tak, kita ni duk kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebab itulah, kalau kita tengok, ramai kaki tangan awam sibuk sangat berbisnes. Ini cikgu saya nak sentuh dekat part yang disiplin etika ni kan. Kita tak bangga dengan diri kita sebagai seorang penjawat awam ataupun sebagai warga universiti. Patutnya kita ada pride, kita berbangga. Ini kita tengok ramai aktif kan. Saya boleh dikatakan memang sekarang ni semakin meningkat. Di musim PKP ni lagilah ramai mengambil kesempatan. Saya tak faham, mungkin agaknya kat rumah ni kita banyak masa. Kan kerja kurang, pemantauan kurang, banyak masa. Dibuatlah masak-masak, jadi delivery, jual macam-macam. Ni kalau saya tengok dekat saya punya WhatsApp status ke, IG ke Facebook, kalau ada yang kenal-kenal punya, kita tengok semua macam-macam jual kan. Nak di-listkan ni panjang lah. Jadi saya cakap ni kan, you all marah pula. Jangan marah saya kena terus terang sebab inilah isu-isu yang saya nampak yang perlu kita tangani. Macam kenapa orang luar melihat penjawat awam macam ala-ala tak berapa okey, ini antara punca juga. Kita ni giat berniaga dan jual macam-macam. Cuma masing-masing tengok dekat IG WhatsApp status sekarang ni. Masing-masing buka WhatsApp status, masing-masing tengok kawan-kawan kita berniaga apa kan, ambil order apa. Okey. Balik kepada isu rasuah ni, okay, jadi sebab ketirisan ni berlaku, 2.6 trilion banyak mana? Saya tanya soalan ni kan, boleh bayangkan tak banyak mana kan? Kita mungkin macam banyak mana. Okay. So kita tengok perbandingan. So 2.6 trilion ni sebenarnya boleh bina 17,333 buah sekolah dan boleh bina 5,200 hospital. Itu adalah dia punya anggaran kos kan. Kita kat Malaysia sekarang ni hospital dah mula kena bayar kan, walaupun kita awam ni kita bayar minimum, tapi pembelian peralatan kita masih kena bayar. Sekolah pun kita tidaklah sepenuhnya percuma, universiti masih kena bayar. Jadi saya berpandangan, bukan saya sajalah, in fact pakar-pakar dunia pun berpandangan bahawa kalau kita nak mengukur bahawa pembangunan negara kita ni betul-betul bebas rasuah, maksudnya memang duit yang maksudnya duit pembangunan, duit cukai rakyat ni dibelanjakan dengan betul, mungkin kita boleh ukur apabila benar-benar kita dapat free education, free hospital, macam yang public services ni boleh diberikan dengan percuma. Sebab dia tak ada ketirisan, that means duit tu bila pusing balik, circle balik tu disumbangkan kembali kepada rakyat. Itu yang berlaku di negara-negara maju seperti Sweden, New Zealand. Kita lihat kenapa di Germany, for example, memang mereka pendidikan mereka percuma kan, hospital semuanya memang dari minimum cost dan percuma. So itu bezanya. Ini saya nak kaitkan dengan 2.6 trilion ni, apakah yang boleh berlaku. Kita bayangkan, saya tahu kemungkinan diri saya tak akan saya mencapai simpanan saya 2.6 trilion. Walaupun saya hidup 10 generasi pun saya tak akan dapat. But people just do it simply like that. Kita tengok macam mana apa berlaku. Okey, saya ingin petik apa yang pernah disebut Timbalan Ketua Pesuruhjaya ketika itu, Datuk Seri Azam Baki sekarang adalah KP SPRM kita, tapi ketika dia menjadi timbalan iaitu sekitar 2017, isu gejala rasuah di kalangan penjawat ini dah menjadi perhatian. Kita kata sejak 10 tahun kebelakang ni dah dikuat terus meningkat dan risau sekiranya dia tidak dibendung. Ada typo, dia sekiranya tidak dibendung. Jadi ini adalah benda-benda yang alami. Jadi adakah ramai sangat yang terkena? Okay. Statistik menunjukkan bahawa ini daripada SPRM sumbernya. Kalau kita tengok antara 2014 sehingga 2016, tangkapan yang dibuat melibatkan penjawat awam adalah 46.7%, 6,000 lebih. Okay. Jadi kalau kita lihat amount ini, mungkin kita lihat sebab itu agaknya pagi tadi yang rakan QPEX yang kata sebenarnya amount dia kecil, sangat kecil kan, dia very minimal, berapa persen, 2%, 3% sahaja pun. Tetapi kerana nilai setitik habis susu sebelangnya, itu saya nak kata tu kan, hebat macam mana pun orang akan melihat kepada kejahatan keburukan kita kan, walaupun hanya satu, tetapi kebaikan yang ratus-ratus kita buat ni orang takkan
lihat benda ni. Okay. Jadi kita tengok tangkapan rasuah ni, so ini yang membingkai, ini yang apa yang Datuk Seri Azam Baki mentionkan dan ini ialah isu yang kita perlu memberi perhatian. Okay. So kalau kita tengok berita, saya join UKM, bekerja UKM ni sekitar tahun 2008. 2008. Masa saya mula-mula masuk kerja, saya tak pernah lagi dengar kisah, maksudnya warga universiti ditahan ataupun diambil tindakan di bawah Akta Rasuah ni. Kita jarang dengar. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, apabila saya macam Puan Rahan contohnya, bila kita bersama dengan kawan-kawan SPRM, dan kita rakan strategik kita pergi jumpa meeting seminar, mereka berpandangan, ini saya nak ceritalah kat warga UTM. Pandangan orang luar bahawa universiti ni dia tempat orang mencari ilmu. Jadi orang tak nampak macam, dia kata, oh universiti ni ada ke kes rasuah? Tak ada kan? Dia kata, semuanya baik-baik kan? Itu adalah pandangan orang luar. Jadi kita kena pastikan pandangan itu, persepsi itu menjadi realiti. Tetapi kalau kita tengok hari ini, kes-kes yang banyak muncul di media ni melibatkan universiti juga. Ada. Kan? Jadi ini adalah keratan abang. Nanti saya akan share bila kita go by on rasuah tu, kes-kes melibatkan siapa. Maupun pensyarah, walaupun kita lihat guru sebagai seorang pensyarah ni tak mungkin akan terlibat perkara-perkara yang begini. Tetapi semua orang boleh terjebak. Kita jangan lihat hari ini, oh saya orang yang integriti. Tetapi bila keadaan sampai, dia circumstance dia sampai tu, mungkin membuatkan kita berfikir sama ada kita nak terlibat ke tidak. Godaan itu, bila syaitan berbisik, hidup tertekan. So dia akan jadi. Jangan berdabik dada berpandangan bahawa saya tidak akan terlibat, saya lah orang terbaik, saya sebenarnya alim, saya memang tak pernah tinggal sembahyang. Tapi bila datangnya situasi, tepuk dada tangis kan. Contoh yang mudah kan, kalau kita tanya, mungkin kalau anda mempunyai kuasa untuk menguruskan perolehan sebagainya, kalau ditawarkan rasuah RM100 mungkin anda tak pandang. Tetapi kalau anda ditawar rasuah RM500,000, anda pandang tak? Akan fikir berapa kali fikir. Kalau sekali fikir, dua kali fikir, oh saya pertimbangkan dulu. Itu maksudnya syaitan dah mula bermain. Memberikan kita, macam kita mula membuat rasionalisasi. Ini kalau kita nak cerita tentang teori rasuah ni, banyaklah teori Sigmund Freud ke apa ke, ada dia punya teori segitiga, macam mana datang ni. Tapi saya tak nak cerita tu complicated sangat kan. Cuma saya nak bagi secara umum, maksudnya semua orang boleh terjebak. So, universiti mula ada kes dan bukannya sikit dan ianya merisaukan. Itu saya nak katakan. That mean 2008 saya masuk kerja, kita tak nampak sangat, berarti beberapa tahun ni kita lihat banyak. So apa sebenarnya kesalahan rasuah? Okey. Dalam akta kita, undang-undang kita tuan-tuan dan puan, tak ada pun perkataan rasuah ini. Tetapi Akta Suruhan Pencegahan Rasuah dia mentaksifkan rasuah ini sebagai suapan. Suapan ni dia boleh terdiri pada macam-macam. Kalau kita lihat di Malaysia ni dia rasuah ni disebutlah macam-macam, duit minyak, pelincir dan sebagainya. Tetapi saya nak highlightkan yang tentang bentuk rasuah ni. So suapan dalam rasuah ini dia boleh terdiri daripada wang. Wang ni selalu kita dengar, kita tahu kan, duit, orang bagi duit, hulu duit untuk kautim settlekan. Tapi selain wang, tuan-tuan perempuan, dia juga terdiri daripada hadiah. Hadiah hari jadi, hadiah anniversary, tiba-tiba kontraktor hantar 5 ekor kambing golek untuk majlis sambutan hari raya peringkat jabatan. Pernah tak terlibat? Cuba fikir-fikirkan. Kan, buat majlis hari raya di jabatan, tapi kontraktor sponsor kambing golek. Ataupun hari jadi anak kat rumah, tiba-tiba kontraktor bagi hamper. Ataupun nak baiki posh kereta rumah, minta kontraktor supply. Dia banyak berlaku hadiah. Boleh terdiri daripada bonus, boleh juga terdiri daripada perkhidmatan. Perkhidmatan ni macam-macam lah. Perkhidmatan seks. Ini saya cerita ni sebab ini memang realiti yang berlaku. Penjawat awam minta perkhidmatan seks untuk tujuan meluluskan permohonan. Nanti saya akan share kes tu. Terdiri daripada upah, boleh terdiri daripada jawatan, dan diskaun dan seterusnya. So ini adalah apa yang ditaklifkan di bawah akta kita. Tak payah pening-pening, just enjoy memahami tentang ni. Okay.
saya nak share kan, kalau kita kata rasuah ni sebenarnya apa? Okay. So ada 4 kesalahan utama rasuah yang saya nak highlight hari ini. Pertama tentang meminta atau menerima rasuah. Ini yang paling common. Maksudnya kita minta lah. Bayangkan kita sebagai kaki tangan universiti, kita minta somebody, minta sesuatu daripada seseorang untuk tujuan sebagai balasan kepada kita punya perkhidmatan. Okay. Kedua adalah menawar memberi. Kita yang offer. Dan seterusnya adalah tak dengar suara saya. Dia Seterusnya, pergi jauh sedikit Encik Rajan, boleh kot. sejauh line dah mula merajuk dengan saya. Okey, saya cuba untuk melontarkan. Yes. Okey. Yang ketiga adalah kesalahan membuat tuntutan palsu. Yang ini pun sebenarnya ini antara perkara merisaukan. Tuntutan palsu ni tuan-tuan dan puan adalah satu kesalahan di bawah akta kita. Ia adalah kesalahan rasuah. Tahu tak? Tuntutan palsu ni apa? Contohnya, claim OT. Kalau OT kita tak buat, kita buat-buat ada OT, tipu. Tipu clock in, clock out, tipu dokumen, tipu lampiran, tipu resit. Itu adalah tuntutan palsu. Wahima 1 sen pun tuan-tuan perempuan menipu, ianya boleh ditangkap dan didakwa di bawah akta ini. Tapi universiti tak buat kan, universiti baik kan? Kes banyak selesai dalam je. Okey, ketua jabatan bagi teguran, okey, Puan Rahan bagi nasihat supaya tak mengulangi. Amountnya kecil. Kalau saya akan macam rasa no, walaupun amount kecil, salah tetap salah. Tapi ialah proses pendidikan kefahaman tu perlu diberi. Okay. Dan keempat adalah menggunakan kedudukan. So menggunakan kedudukan untuk suapan ini bermaksud salah guna kuasa. Selalu kita sebut salah guna kuasa, ya itu adalah menggunakan kedudukan. So ini adalah 4 kesalahan utama. Ada lagi kesalahan lain, kegagalan melapor, ada tentang jenayah corporate liability yang lain, tapi yang tu saya tak nak sentuh, tapi saya nak highlight yang 4 ni yang utama yang selalunya kita kena faham dan yang mungkin kita terlibat. Tuan-tuan puan, saya cerita ni sungguh-sungguh ni pasal rasuah ni sebab saya ni memang berjuang lah. Saya memang menentang habis-habisan. Saya tak boleh sebenarnya. Saya memang geram kalau tengok orang ni salah guna kuasa. Jadi saya kena share kat tuan-tuan puan supaya kalau satu hari yang dengar dalam ni mungkin akan jadi ketua jabatan, akan jadi dekan, akan jadi pengarah, akan jadi timbalan pendaftar sebenarnya ada kuasa. Janganlah anda terlibat dengan perkara ni. Kerana kuasa kita boleh melakukan, kerana kuasa kita boleh membunuh orang. Okay, macam saya cakap tadi, alah Encik Rajan, saya tak terlibat kot. Siapalah nak datang deal dengan saya. Saya kerani biasa je. Saya selalu dengar macam mana-mana ceramah kan. Sebab dia rasa benda ni tak relevan. Tapi setiap orang ada peranan. Sebab saya kata rasuah semua orang boleh terjebak. Okay. Saya start dengan kes sebenar tentang rasuah yang melibatkan pensyarah. Pensyarah matematik kena rasuah. Ini adalah kolej swasta. Kolej swasta, pensyarah ni dia minta rasuah daripada pelajar untuk tujuan menaikkan grade. Okay, saya nak tanya, kalau dalam grup ni ada pensyarah yang tengah mendengar, logiknya, anda terdedah tak dengan ruang dan peluang ini? Kan, pelajar, sama ada pelajar menawarkan ataupun pensyarah yang minta. Ruang ni terbuka kan? Ni lagi lah, sekarang ni musim PKP, learning semua online. Sebab diri saya sendiri, saya mengajar khusus juga. Okay. Jadi kursus yang saya mengajar ni, saya faham kesukaran apabila di online. Satu semester 14 minggu. So, saya tahu kesukaran pelajar tak ada line ni. Jadi, sekarang ni saya tengah proses sebab kursus ini tak ada peperiksaan akhir. So dia adalah continuous evaluation. Saya dah selesaikan pemarkahan saya. Saya lihat markah saya sedih sebab saya rasa kali ini bila buat online learning, pelajar-pelajar saya tak dapat fulfill untuk mendapat markah yang seperti yang saya expect. Saya faham macam-macam isu dan kelukaran. Tapi kalau difikirkan kalau kita seorang yang tak berintegriti, kita boleh sebenarnya captain dengan pelajar. Okay, saya naikkan markah awak, saya bagi awak A. Tapi kita minta something contohnya. Boleh dibuat. Dan benda ni pun berlaku. So kes pensyarah matematik ni dikantoi lah. Saya juga pernah ada situasi di mana pelajar antarabangsa kita kaya kan. Malaysia ni bila kita terima pelajar-pelajar antarabangsa ni, tak mahu nak cakap lah sebab kita nak menjana. Jadi diorang ni bayar yuran tinggi, tak ada subsidi kan. So bila di kaya raya ni kita pun janganlah ambil kesempatan. Sebab saya pernah deal situasi pelajar daripada negara luar negara yang dia gagal dia punya maksudnya tempoh dia tak ni, jadi dia bagi sampul kat pensyarah, dihulur sampul, pensyarah tu dah kata tak boleh, you dah habis dah, tak boleh, tak nak tolong, dia dah bagi banyak kali peluang, tapi dihulurkan sampul untuk tujuan membolehkan markah atau grade ini ditambah baik. Dia macam tu. So kalau sebagai seorang pensyarah, kalau anda berintegriti,
mungkin anda akan tolak dan anda lakukan. Tapi kalau tak, itu saya kata, kalau RM1 kita tak pandang, 100 tak pandang, kalau RM5,000 pandang tak? Hanya ubah daripada B ke A minus je. Macam tu je kita dapat RM5,000, kan? Situasi tu, sekarang memang akan cakap tak, tapi bila sampai situasi tu, kita akan lihat macam mana. Okay, ini sindiket-sindiket menjual ijazah. Tadi kes tentang isu pemarkahan, yang ini tentang jual ijazah. So, jadi kita di universiti ni, siapa-siapa yang bahagian-bahagian yang ada kuasa, yang boleh keluarkan sijil, senang je kan. Contohnya orang yang berada di bahagian pengurus akademik for example. Bila nak buat sijil ijazah, boleh je kan. Kita cetak ekstra, ataupun kita, yalah, kalau nak menipu ni, macam-macam cara boleh buat. Kita jual lah satu sijil PhD RM30,000. Oh, senang-senang dapat. Ingat tak ada orang nak beli ke? Kan? Beratur orang nak beli sebenarnya. Itu yang saya nak maksudkan lah. Ini contoh-contoh, tapi saya percaya tidak berlaku di UTM. Ini tentang perkhidmatan. Dan sebagai pegawai takbir, minta habuan seks untuk tujuan meluluskan perumahan kepada ibu tunggal. Tak kesedih. Tak kesedih. Dan kita sebagai pegawai diberi kuasa, tapi kita tak sepenuh. Okey. Seterusnya, ini pun agak mengejutkan bila melibatkan hakim. Tuan-tuan dan puan, pernah tak terlintas di fikiran hakim mahkamah tinggi syariah pula tu, terlibat dengan rasuah, kan? Ini hakim ni orang yang memang kita hormat, dia mengadili kesalahan orang dan sebagainya, tapi bila keadaan datang ada kuasa, benda ni mungkin bisikan syaitan yang terlalu kuat. Dia minta duit untuk tujuan meringankan hukuman dan meluluskan poligami. Itulah mungkin agaknya perkara-perkara yang kita melihat. Yang saya cerita ni sebab semua orang boleh terjebak. Jadi kita mohon dihindari. Okey. Seterusnya saya nak sentuh, tadi tu adalah tentang kesalahan menerima atau meminta rasuah. Yang dua pertama tu kan, satu dengan dua ni. Now saya nak alih kepada tentang tuntutan palsu. Ini salah satu kesalahan yang popular juga kalau kita tengok. So tuntutan palsu secara spesifiknya boleh saya kata, contohlah kita menuntut benda yang kita tak buat, barang tak ada tapi kita tuntut yang tak ikut spek. Ataupun kita menuntut bayaran bagi barang yang belum lagi dihantar. Barang tak supply tapi kita dah bayar. Dia adalah dealing-dealingsnya. Okay. Saya selalu duk ingatkan rakan-rakan yang mendengar, saya kata, kalau di pejabat kita ni, orang yang menghantar barang, deliver barang, kalau kita bukan orang yang bertanggungjawab, janganlah pandai-pandai. Tapi kalau kita diminta untuk menerima barang bagi pihak, pastikan anda kira, anda tengok spek tu sama tak sama. Tapi kalau anda bukan orang yang sepatutnya, jangan pandai-pandai. You kena pentingkan diri sebab benda-benda ni boleh menjerat kita. Kita tak tahu. Contohnya kalau kita terima barang yang memang tak cukup, so kita kena jawab. Sometimes kita niat baik, kita tolong, tapi akhirnya kita jadi mangsa keadaan. So elaklah. Sebab apa saya nak cakap ni? Kalau kena panggil dengan polis ke SPRM untuk soal siasat, walaupun hanya untuk bantuan sahaja tuan-tuan perempuan, sengsara hidup. Saya nak cakap. Dan siapa yang pernah dipanggil untuk di soal siasat, walaupun untuk membantu siasatan, tapi sebenarnya pengalaman itu tidak indah. Siapa kat sini pernah kena panggil? Pernah kena soal siasat dengan polis atau SPRM? Kan? Dia tidak indah. Anda akan kemurungan. Walaupun sebenarnya kita tak salah, tapi kita dipanggil untuk membantu siasatan. Janganlah impikan perkara. Okey. So baik kepada tuntutan palsu, ni contoh kes sebenar yang dituduh. Saya sebenarnya dah tutup nama universiti tapi gambar saya lupa nak buang pula. Tapi sebab dah jadi reported case, tak apa. Memang kes ni telah jadi reported case, dah ada pun kes di mahkamah yang diputuskan. Ni untuk tujuan pembelajaran. Saya bukanlah nak kata kita ni terbaik, orang lain tak baik, tidak. Tapi situasinya berlaku. Penyelewengan dana kecemerlangan. Kan? ICOE. Ini berlaku. So, oleh pensyarah. Orang kata Encik Raja ni asyik bagi pensyarah je, nak ngata pensyarah kan ni. Secara tak langsung je lah tu. Kan? So, seterusnya adalah tentang dekan. Dekan universiti juga memperlakukan pembelian barang yang tak ikut spek. Dia sebenarnya dia tipu lah. Dia letak spek tapi harga sebenarnya rendah. Tapi dia claim tinggi. So, ini sebenarnya dia dealings. Dealings dengan pembekal. Supply kita scouting. Supaya letak supply harga barang macam ni, kita buatkan dia harga tertentu. So, akhirnya mungkin adalah dapat portion-portionnya.
Okey, itu adalah tentang tuntutan palsu. Clear. Ini adalah contoh-contoh yang sebenar. Tapi saya nak bagi tahulah. Maksudnya bila kita cerita tentang tuntutan palsu ni, itu tentang yang besar-besar. Tapi yang kecil-kecil ni kena berperhatian. So tuan-tuan dan puan yang tengah mendengar sesi ni, ada 748 orang kat Facebook ni tengah mendengar. Takut saya tengok ramai sangat ni tengah kan. Jadi anda pastikan tuntutan ni, okey, tuntutan ni selain orang yang menuntut tu juga kepada orang yang meluluskan juga bertanggungjawab. So bila kita nak luluskan salah satu claim tu, tengoklah. Contoh-contoh kecil yang saya boleh share lah berdasarkan pengalaman saya dekat ialah menguruskan ni, baca-baca kes, menguruskan ni, claim-claim menggunakan dana penyelidikan. Saya rasa sebagai research university ni, bila dana-dana penyelidikan ni banyak disalurkan, tendensi salah guna tu tinggi sebenarnya tuan-tuan dan puan. Saya sebenarnya pening kepala nak menilai, dan saya dah jadi macam forensik, dah jadi macam fraud investigator dah, tengok macam mana money trail pergi. Jadi kita harap benda ni tak berlaku, mungkin terpencil satu dua kes, tetapi ianya mula. Sebab perkara ini dia ada satu quote orang kata apa walaupun universiti ni penuh dengan orang-orang yang bijaksana, yang memang hebat, bijaksana, ber-PhD dan sebagainya, tetapi janganlah menggunakan kebijaksanaan itu untuk fraud, untuk menipu. Sebab kalau kita guna tu, alamatnya memang kita akan meruntuhkan organisasi kita. Dia akan diibarat anai-anai lah, dia slow-slow, dia akan meracuni, merosakkan kukuh-kukuh yang ada ni, tiang-tiang ada, akhirnya dia akan runtuh. It's a long journey ni proses. Baik, saya move ke salah keempat. Kesalahan keempat ni adalah tentang salah guna jawatan, salah guna kuasa kedudukan. So ini adalah kesalahan di bawah akta kita juga yang mungkin ramai tidak aware. So apa itu sebenarnya salah guna kedudukan? So put it simple, kita ada kuasa, kalau boleh kita janganlah meluluskan sesuatu projek ataupun kelebihan ni kepada orang-orang yang ada kepentingan dengan kita. Terutamanya yang ada hubungan kekeluargaan. So then the terms konflik kepentingan datang. Okay. Kekeluargaan ni bukanlah hanya merefer kepada suami, isteri, anak, bini, mak ayah. Ex bekas kekasih pun kalau boleh dibuktikan bahawa ada konflik kepentingan, anda boleh dikenakan. Contohnya kalau saya tiba-tiba satu hari saya jadi pengarah bahagian contohnya kan. Tiba-tiba mungkin yang datang ni adalah orang yang bekas kekasih saya ketika saya belajar, contohnya 20 tahun yang lalu for example. Kalau orang nak jadikan dia sebagai isu, kan, contohnya pejawatan lah, contohnya kita nak lantik, ada 20 calon. Ini saya nak share ni, bila kedudukan jawatan ni, selain tentang kelulusan keuangan, tentang pelantikan pun isu yang penting. Saya nak highlight things yang mungkin kita lupa. Okay, senario dia macam ni. Pelantikan ataupun kenaikan pangkat lah, for example, kita ambil pelantikan. So jawatan A, so kita dah iklankan, orang dah mohon, kita dah tapis, mungkin ada 10 orang calon. So and then universiti selalunya dia akan ada panel interview lah. Panel interview ni mungkin diketuai oleh VC ke, ataupun timbalan nak chancellor ke, ataupun pendaftar ke, kita ikut grade dan sebagainya. Just bayangkan, sekiranya panel interview, okay, kita bayangkan Puan Raihan ni menjadi panel, salah seorang panel lah Puan Raihan, di-chair by mungkin pendaftar contohnya. Okay. Bila kita lihat dalam senarai calon, kita tahu sebenarnya calon tu salah seorangnya adalah ahli keluarga kita. Abang ipar kita, kakak ipar kita contohnya. Kita tahu. Jadi tanggungjawab panel itu untuk memberitahu dan dia kena isytiharkan bahawa dia ada kepentingan, bahawa calon ini adalah ahli keluarga saya, adalah siapa-siapa. Jadi saya mohon untuk tidak terlibat dalam exercise interview ini. Okey. Itu adalah sepatutnya dilakukan. Tapi kalau kita teruskan juga, kan, kita diam, tak nak bagi tahu, orang tak tahu, kita diam lah. Dan dijadikan cerita calon itu memang layak, semua orang suka, tanpa tahu pun sebenarnya ada hubungan kekeluargaan dengan Raihan. Tapi dia memang berkualiti, tapi dia dapat. Orang yang tak dapat ni sebenarnya, agaknya dia akan terima tak benda tu? Kan? Kat sini tak ada istilah redha tau. Dia memang redha, tapi sebenarnya bila dia tahu, rupanya ini adalah ini adalah family, ada kaitan dengan Puan Raihan ni contohnya kan. Orang akan tomah. Walaupun hakikatnya Puan Raihan mungkin dia memang dah menjalankan tugasnya sebaiknya. Sebab itulah undang-undang memperuntukkan tuan-tuan perempuan, kalau ada konflik, you have to
Isytihar, have to declare. Lepas tu, declare kat sini bermaksud bukanlah anda declare lepas tu keluar pergi minum lepas tu masuk balik buat keputusan. Declare ni bermaksud you have to disqualify totally yourself from the exercise. Saya nak bagi tahu ni kepada pihak warga UTM. Declare ni maksudnya anda kena declare dan terus keluar daripada the whole exercise. Sebab apa saya cakap ni? Ada orang salah faham. Dia ingat declare ni bagi tahu okey, calon yang nak masuk tiga-tiga. So calon yang masuk ni adalah anak saudara saya. Jadi saya minta untuk keluar lah. Saya tak nak terlibat. Dia keluar, dia pergi isap rokok jap contohnya. Ataupun keluar pergi minum, pergi toilet jap. So lepas 3 calon tu keluar, dia sambung pula interview calon-calon lain. Okay, saya nak tanya kat sini. Kan memanglah you dah declare. Akhirnya nanti bila membuat keputusan, rasa-rasanya lah kalau nak jadikan cerita, kalau yang calon tu adalah ada kepentingan dengan pengerusi jawatan kuasa tu, ahli yang dua tu berani tak kata tak nak bagi kat anak pengerusi tak atau anak pengerusi. Kita rasa bersalah lama. Kita nak bagi tak calon kan. Kan? Sekoman-koman kita mungkin kita jadikan dia calon nombor 2 lah ataupun calon kita tend to untuk please people. Apatah lagi kalau ianya adalah bos kita ataupun orang-orang yang lebih tinggi yang mempunyai control over our positions. Itu adalah tentang sebab tu kenapa istilah salah guna kedudukan jawatan yang timbul. Okay? Jadi ingat kalau ada kepentingan you have to declare and disqualify yourself. Tak payahlah. Kan? Kita sebenarnya menganiaya orang in a way. Walaupun kita ni berintegriti, jujur, membuat keputusan, tapi pandangan orang, persepsi orang tu takkan kita boleh tepis. Kan? You buat kenyataan media apa orang takkan ni. Orang akan rasa macam tetap sebenarnya ada pengaruh ni ada pengaruh ni. Ini yang selalu kita dengar. Kalau kat universiti punya setting ataupun saya tahu, isu kenaikan pangkat pelantikan ni memang isu yang popular. Kita tak puas hati. Kan? Sebab kita rasa ini gen ni, yang ni kromi ni. See, itu adalah tomahan. Mungkin tidak ada bukti, tetapi persepsi orang bahawa tidak telus kerana orang-orang masuk campur dan sedemikian. Jadi kita nak elak. Kan mudah je sebenarnya. So jadi kita buatlah sistem yang lebih transparent, telus supaya orang tak ada apa nak argue. Okay? Ingat salah guna kuasa semua ni, satu itulah of course tentang kewangan. Kalau you ada kuasa kelulusan kewangan, lulus projek, kena pastikan ianya melalui due diligence. Proses telah berlaku, tidak luluskan kepada syarikat milik anak ataupun saudara mara ataupun orang yang kita suka. Tapi based on kriteria yang ditetapkan. So if you ada kepentingan, declare yourself, you tak terlibat jawatan kuasa. Ada orang tanya contohnya, kalau di fakulti ada dekan dan timbalan dekan. So mungkin dekan dia nampak yang mungkin kontraktor yang masuk ni ada kepentingan dengan dia. So macam contohnya dekan tu disuruh orang lain buat decision, jangan dibuat. Itu senang macam tu je sebenarnya. Kan? Janganlah kita dah tahu apa kita nak buat. Kita boleh buat justifikasi yang supaya orang lain buat decision tu. Saya ambil satu contoh di UKM. Di universiti saya sendiri, ni masa beberapa tahun yang lalu berkenaan dengan kemasukan pelajar undergraduate kan. So bila UPU dah saring pelajar, so kebetulan salah seorang pegawai yang terlibat dengan pengambilan pelajar ni, anak dia adalah salah seorang calon yang di shortlisted untuk fakulti tu. Tapi dia aware benda tu. So dia aware, so kebetulan pula pegawai tu dia ada attend one of our session lah. So saya keep on highlight pasal konflik kepentingan ni. Then after the session dia datang berjumpa, dia kata macam mana nak buat sebab dia adalah orang yang terlibat untuk pemilihan dalam ni, tapi salah seorang anak. Macam mana? So saya kata simple sebab kuasa yang diberikan adalah kuasa nak chancellor. So saya mohon dia, saya kata buat bertulis kepada VC memaklumkan bahawa isu ni, bahawa salah seorang calon yang anak dia. Jadi minta dia untuk macam keputusan itu dia tak keputusan dia tak terlibat ataupun minta VC membuat satu ketetapan macam mana untuk kes kepada anak dia. Lepas tu VC membalas surat dia, dia kata jadi untuk exercise that particular thing tu dia minta timbalan dia yang uruskan. Macam tu. Adalah dia punya ni. At least bila kita dah buat macam tu, kita dah remotekan kita punya konflik. Remotekan itu maksudnya kita tidak ada direct konflik. Jadi bila orang nak tahu kita tuduh kita we did something. Macam saya tahu, saya bagi contoh cerita ni sebab people come and refer to me and then we advance. So kita tahu warga kerja sebenarnya sedar dan mereka cuba untuk memahami proses yang sebenarnya. Okay? So itu boleh dibuat. Okay. So balik kepada isu salah guna kedudukan, salah guna kuasa ni, contoh di universiti. So ini pun reported case, saya menyatakan sajalah kes 9 pertuduhan. Ni pengarah pejabat komunikasi. Satu ketika dulu di usaha kes lama lah
Jadi dia pengarah, jadi dia nak peroleh, nak membeli PA system, cenderahati untuk universiti. Jadi dia memberi job tu kepada syarikat yang milik adiknya. So it's a direct conflict. Dia tak boleh lari lah sebenarnya. Walaupun you niat suci hati, tapi sebenarnya dia tak boleh lari benda tu. Okay. Ini kes yang lebih drastik. Pasangan suami isteri pensyarah di college community. So isteri menyediakan pesanan rasmi, suami adalah orang yang meluluskan. Eloklah tu. Jabatan tu bila ada laki bini, anak beranak ramai-ramai macam ni. Bukan nak kata apa. Sebab tu kenapa kalau kita tengok dalam JP atau kerajaan punya perkeliling sebagainya, sebab tu kita tak bagi kalau boleh elakkan macam suami isteri, anak beranak ni berada di satu jabatan. Benda-benda macam ni lah. Ini isu-isu tentang kelulusan yang boleh berpakat. Ini belum lagi isu pemarkahan. Kan sekarang ni penilaian kan LMPT 7 tahun. Mulalah. Bayangkan jabatan tu kalau dekan adalah penilai, pensyarah adalah isteri. Sudah. Macam mana dekan nak menilai? Takkan dekan nak bagi markah rendah walaupun tak bagus. So, benda-benda ni kena elak. Itu konflik kepentingan juga. Sebab penilaian ni menentukan masa depan orang, menentukan kerjaya orang, menentukan kenaikan gaji dan sebagainya. Okey. Saya lajukan sikit. Bila dah cerita tempat kesalahan utama rasuah ni, so boleh faham basically the idea jangan memberi, jangan menerima, jangan bertuntutan palsu. Satu lagi apa? Jangan salah guna kedudukan. Okey, tetapi Cik orang Rajen, kata kalau saya boleh interrupt sikit Encik Rajen boleh. Saya just nak maklumkan penonton kita setakat ni ada 808 orang, alhamdulillah. And then untuk semua penonton yang sedang melihat kita punya paparan di FB Live ni, pendaftaran akan dibuka pada jam tepat 11 pagi sehingga ke 11.30. Terima kasih diucapkan pada semua yang masih bersama dengan kita lah. Okay, Encik Rajen. Okey. So, dia 4 kesalahan utama rasa saya dah share tadi kan, tuan-tuan dan puan. Cuma nak tanyalah untuk fikir. So, kalau kita bagi-bagi hadiah dekat anak beranak ni, kira rasuah tak? Ini contoh saya letak terus, senang. Kalau sebagai seorang ayah beri 50 kat anak untuk dia pergi sekolah, duduk kat depan PC belajar online learning tu, bukanlah rasuah. Sebab dia kalau nak menjadikan satu-satu kesalahan itu rasuah dari segi undang-undang dia ada elemen-elemen kena dibuktikan. Ini yang saya nak share lah. Mungkin kita marah kat SPRM. Kita kata SPRM ni tangkap. Tapi kes yang sangkut mungkin tak banyak. Contoh ni kan. Okay. Jadi kita kena faham dari segi elemen pembahagian kuasa. SPRM hanya menyiasat. Yang menuduh adalah Jabatan Peguam. Tapi dalam satu-satu kes bila nak tuduh tu, ini adalah elemen yang kita lihat. So dia kena ada pelakunya, pemberi, penerima. Kena ada suapannya, kena ada balasannya. Dan elemen yang paling susah selalu kenapa satu-satu kes tu dia jadi susah nak dibawa ataupun disampaikan mungkin kerana elemen niat itu tidak dapat niat tu tak buktikan. Contohnya sebab tu ada term kita kata adakah ianya satu honest mistake. Pernah dengar tak istilah tu tuan-tuan dan puan? Kan honest mistake ni perkataan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang pakar kan, bombastik yang berilmu. Dia kata this is a honest mistake. Kesilapan yang jujur. Macam dia kata dia tak ada niat. Sebenarnya dia tak tahu pun sebenarnya itu salah, tapi dia buat contohnya. Tapi saya nak cerita juga honest mistake. Tapi kita kena faham aksi undang-undang kan. Ignorance of law is not an excuse. Sebenarnya kalau kita tak faham undang-undang, walaupun undang-undang kita ada macam contohnya kanun keseksaan yang tebal tu mungkin 500 section, kita tak tahu. Saya bukan pelajar undang-undang macam Puan Raihan. Puan Raihan jelah you undang-undang. Saya orang biasa, saya tak tahu. Itu semua tak boleh dijadikan dalihan untuk kita kata kita tak bersalah. Sama macam kalau trafik, kalau polis, saya tak tahu. Ini undang-undang tak boleh contohnya kan. So ingat dalihan tu tak dipakai. Sama kat universiti. Universiti kita digawan di bawah Akta 605 kan. Selalunya kalau kena tata tertib itu kita guna. Mungkin ada orang tak tahu pun sebenarnya apa kesalahan-kesalahan di bawah Akta 605. Apa dia? Kan? Saya tak tahu. Saya tak pernah tahu pun. Yang saya tahu ketidakhadiran boleh ambil tindakan. Tapi yang lain-lain tu tak tahu. Tahu tak dalam Akta 605 tu ada cerita pasal kita kalau nak buat pekerjaan luar, nak buat part time job ni kena dapat kebenaran ketua jabatan. Tahu? Tak tahu. Tahu tak dalam tu pernah sebut tak boleh terima hadiah atau kerahian daripada orang kepentingan? Tak tahu. Tahu tak dalam tu ada sebut tentang kalau orang yang keberhutangan tinggi kan melebihi emolumen berapa persen boleh diambil tindakan tertib? Tak tahu. So apa yang tuan-tuan puan tahu? Dah 30 tahun dah servis
Akta itulah menubuhkan universiti kita, tapi kita tak tahu sebenarnya konten tu. Ini adalah realiti kan, sebab kita selalu bila cerita tentang tata tertib ni, orang duk ingat yang itu je lah, kehadiran. Apa lagi? Dalam tata banyak lagi. Nanti pergi rujuk kat Puan Raihan, share list kan, sebenarnya ini adalah kesalahan. So, membuat pernyataan awam. Tahu tak sebenarnya tuan-tuan puan-puan, kalau kita membuat pernyataan awam melibatkan organisasi kita tanpa kebenaran, boleh juga diambil tindakan di bawah Akta 605. Kita tengok hari ni ramai membuat ni atas alasan kebebasan. Kebebasan bersuara, kebebasan akademik, apa lagi? Macam-macam lah dibebasnya. Tapi akhirnya, siapa yang bertanggungjawab? Okay? Fikir-fikirkan. So, ini saya katalah elemen rasuah ni kena dibuktikan apabila kes tu menjadi kukuh. So, mungkin sebab itu dari segi technicality tuan-tuan dan puan, satu-satu kes tu mungkin kes yang bagus untuk didakwa. Tapi pembelaan tu mungkin lebih hebat lah. Di technicality menyebabkan tak dapat dibuktikan. Baik. Apa hukuman kepada pesalah rasuah? So, seseorang yang didapati bersalah di bawah kesalahan rasuah tadi yang saya share ni, ini adalah hukuman-hukumannya lah. Okay. Penjara tidak melebihi 20 tahun. Ingat tu tidak melebihi 20 tahun. So, maksimum 20 tahun. So, kalau kita dihukum penjara 1 hari pun tak apa. Boleh. Itu budi bicara kepada hakim. Tapi tidak lebih 20 tahun ataupun 5 kali nilai suapan. Ataupun 10,000 atau mana-mana lebih tinggi. Maksudnya, sebab tu kalau tuan-tuan pun nak tengok, kenapa dalam kita mengambil tindakan ni, kalau kita tengok dalam akhbar, apabila ada kesalahan tentang kadar denda. Contohnya kalau kita tengok contoh kes malam lah, kes Tan Sri Isa contohnya kan, macam berapa amount denda yang hakim tentukan. So mungkin kita terfikir, macam mana hakim come out dengan amount macam tu kan. So cara dia macam ni, dia kena 5 kali nilai suapan dia. So kalau dia kesalahan rasuah dia adalah 100,000, 5 kali nilai suapan, which akan jadi 500,000. Sifir dia macam tu. Tapi kalau rasuah kita mungkin RM100, nilai suapan kita 100, so kita sepatutnya 5 kali ganda adalah RM500. Tetapi undang-undang menetapkan minimum adalah RM10,000. Jadi anda tetap kena RM10,000. Itu adalah minimum amount. Dan satu lagi, selain hukuman pesalah itu, tuan-tuan puan-puan kena tahu, SPRM akan paparkan data ataupun nama pesalah rasuah ni dalam pengkalan datanya. Boleh masuk web ni, boleh masuk laman web SPRM, portalnya, pergi tengok kat data. Dia akan keluar gambar, keluar nama, nombor IC yang dikaburkan contohnya, apa kesalahan dan diserve penjara dan sebagainya. Jadi anda bolehlah kalau rasa nak glamour, nak keluar kat data tu boleh. Boleh cubalah untuk timbangan rasuah. Tapi pesanan saya satu je lah, kalau boleh janganlah buat rasuah yang kecil-kecil. Alang-alang nak terlibat dengan rasuah, tuan pun ambil yang besar. Buat 2.6 trilion. Okay, ini ajaran sesat. Jangan lurus sangat pula. Sebab kalau buat kecil-kecil tak berbaloi, buat besar sikit boleh jadi glamour. Okay. Okey, saya nak sentuh tentang CPI. Tadi sebenarnya asalnya kalau kita tengok Puan Raihan punya soalan daripada salah seorang pendengar kita adalah tentang CPI sebab isu semasa. Last week dah diumumkan oleh Transparency International tentang skor CPI untuk tahun 2020. Ya betul, skor kita menurun kalau kita tengok kat Rajah ni, skor kita memang menurun berbanding tahun sebelum from 51 to 57. So dia bila angka dia lebih tinggi maksudnya tinggi korupsi. Okay. So rank ni adalah daripada 180 negara seperti mana yang Puan Raihan share tadi. So saya nak tunjuklah kedudukan Malaysia untuk banyak tahun ni sebenarnya. Kita tengok tahun-tahun yang daripada 2004 sehingga sekarang 2020. Okay, kedudukan. So cara nak tengok kalau kedudukan nombor 1 maksudnya bersih lah, rasuahnya kurang. Tapi kalau dia berada di tangga tercorot, contohnya tangga 150, that mean dia semakin besar number, semakin tinggi dia punya korupsi. Okay. Jadi berbalik kepada isu CPI index ni. Apa benda sebenarnya? Natang benda CPI ni kan? Mungkin orang dengar penting ke? Okay. CPI ni adalah short form kepada Corruption Perception. Maksudnya indeks persepsi rasuah. So apakah persepsi umumnya dunia terhadap sesebuah negara? Okay. CPI indeks ini hanya mengukur rasuah dalam sektor awam. Swasta-swasta syarikat ni tak termasuk dalam list ni. Pengubahan wang haram semua tak termasuk. Isu lari cukai semua tak masuk. Tetapi dia hanya mengukur rasuah dalam sektor awam sesebuah negara. Ini kita kena clear. Jadi sebenarnya sumber data dia daripada 13 sumber data. Dia bukan hanya satu je, dia ada 13 data.
World Report, macam-macam lah dia punya ni. Nanti boleh masuk page Transparency International tu boleh tengok. Yang saya nak highlight kat sini adalah bila kita kata mengukur rasuah di sektor awam ni, dia mengukur perkara-perkara begini. Dan contohnya, of course lah, keterlibatan rasuah penjawat awam ni tinggi mana, isu tentang penyelewengan dana kerajaan, ketelusan maklumat sektor awam, kan contohnya macam kerajaan kita ni transparent tak, dia share tak info macam mana, keberkesanan siasatan kepada kes rasuah, kesungguhan kerajaan dalam agenda integriti negara dan perlindungan kepada pemberi maklumat. So ini antara mekanisme-mekanisme atau parameter-parameter yang digunakan lah. So saya tak nak ulas panjang, tuan-tuan puan boleh tengok. Cuma saya nak bagi tahulah kedudukan Malaysia tahun ini adalah 57, kita turun beberapa anak tangga. Tapi yalah, kita kena faham pergolakan politik di negara kita ni pun mungkin menjadi satu punca. Sebab ini pun nama pun corruption perception kan, dia hanya persepsi. Jadi saya nak ajak macam ni tuan-tuan puan, janganlah menjadikan ini macam oh my god, apalah Malaysia ni. Sebab saya bila tengok dekat media sosial kan, rakyat Malaysia ni dia kita ni sifat kita ni sangat kuat melatah, uang melatah kan. Tapi saya nak ajak macam ni je. Negara ni negara kita kan, negara Malaysia tercinta kan. Kita lahir kat sini, kita besar, so kita kena berjuang untuk pertahankan mana yang terbaik. Tak apa, walaupun 57, pandangan saya, kita boleh buat lebih baik. So let's sama-sama kita berusaha, semua orang main peranan. Jadi peranan tu apa? Jangan terlibat dengan rasuah. Jadi bila tak terlibat rasuah, tak adalah menyumbang kepada statistik tangkapan. Kalau tahu ada rasuah, laporkan supaya boleh ditangkap dan boleh kurangkan ketirisan. Nampak tak? Simple je. Tapi susah kita nak buat. Jadi jom sama-sama kita membantu negara kita. Kita pastikan rasuah ni tidak menjadi something yang yalah, tak apa. CPI ni nak kata kompleks tak kompleks, tapi kita buat tempat kita. Saya nak tunjuklah kesan CPI ni. Apa mungkin tuan-tuan tanya, apa kepentingan untuk saya fahamkan CPI ni? Okay. Saya nak share, ini gambar ilustrasi yang saya ambil daripada Google. Okay. Jadi untuk 2020 punya indeks yang baru dirilis ni, negara yang tercorot, negara yang tercorot, Sudan Selatan, Somalia, mana lagi? Syria, Yaman, Venezuela, Equatorial Guinea, Libya, Korea Utara, Haiti. Ini adalah negara-negara yang berada tetangga tercorot dalam CPI Indeks 2020. So apa kesan dia? Kalau kita tengok dari segi ilustrasi gambar tuan-tuan perempuan, pembangunan kita ni tak dapat dijalankan. Itu kesan utama. Bila negara kita tinggi rasuah, ketirisan berlaku, duit-duit ni dia akan banyak tiris kat tempat lain. Sepatutnya disalurkan untuk bina rumah. So rumah tak kukuh sebab spek dikurangkan. Sepatutnya untuk tujuan subsidi baja diselewengkan. So padi tak dapat tumbuh dengan subur. So akhirnya kebuluran dan lain-lain, kenaikan harga barang. Dan sepatutnya untuk membina pengangkutan awam, tapi diseleweng. Akhirnya kita kena bayar kos. So itu satu thing. Saya nampak tak relevan dia. Kenapa saya duk highlight sangat isu rasuah ni, kita kena habis-habisnya sebab saya tak nak satu hari negara kita, anak-anak cucu kita hidup di negara yang macam ni. Tak boleh. Kan? Kita rasa sedih. Kita ni negara yang memang kita sepatutnya menjadi contoh kepada dunia. Tapi kenapa kita tak boleh? Kenapa kita kena pentingkan diri, tanggungjawab kita bersama. So ini adalah bottom 10 countries yang berada. So gambar kat Google pun kalau korang Google negara-negara ni, susah nak jumpa gambar yang cantik. Memang macam ni je senario dia. Perang, kemusnahan, kebuluran dan sebagainya. So heartbreaking. Okay. Ini kalau di Malaysia ni, kalau saya nak compare kalau kat Malaysia dan tuan-tuan perempuan, kita duduk selesa ni dapat online training, dapat bilik aircon, internet semua. Kita masih merungut, kita masih tak bersyukur, kan? Kita masih rasa semuanya tak betul, semuanya tak cukup. Kita nak free tu. Complain, tapi no actions. Kan? Apa sumbangan tuan-tuan perempuan kepada organisasi tuan perempuan untuk menjadikan cemerlang? Or else you only complain, kau keuntungan masuk poket sendiri.
kan. So akhirnya yang musnahnya adalah kita. Memang kita untung kejap. Kesan jangka panjangnya jatuh organisasi dan negara kita. So ini adalah top 10 countries dalam CPR 2020. Siapa yang menjuarai? Siapa yang berada di top 10? Di top 10 ni adalah jangan terkejut, jangan terkejut. Of course Denmark, New Zealand, dan nombor 3 adalah Singapore. Singapore ni dah lama dah berada di tangga top 5. Dia kalau tak 3, 4, 5 itu je dia punya tangga. So orang tanya macam mana Singapore boleh berada di tangga yang begitu bagus? Kenapa kita 50 lebih? Kan? Kenapa kita berlawan? Walaupun kita rasa Singapore dekat dengan you all kan, dekat UTM seberang je kan. Walaupun kita rasa orang Singaporean ni begini, kita asyik cakap benda yang negatif lah. Tapi negara mereka, they doing well. In term of perception, index ni bagus kan. They can control. Where are we? Kan? Kita jadi juara kampung kan, juara kampung. Itu perkara-perkara ni So saya nak balik kepada soal integriti. That mean if the integrity setiap orang, organisasi, penjawat awam, kita semuanya bagus, kita akan mengurangkanlah rasuah. So kesannya sepanjang kepanjang tuan-puan saya nak share, pembangunan negara lebih baik. Kan, fasiliti kita bagus, education percuma, jalan tak berlubang, internet laju 100 mega, Mbps, mungkin harga kurang dan sebagainya lah, macam-macam lah kan. Kita tak adalah kebuluran sebagainya. Kebersihan, udara yang bagus supaya tak ada pollution dan lain-lain. Banyak kalau nak list ni, cerita pasal ni sebenarnya saya banyak boleh cerita, tapi tak apalah. Betul tu Cik Azin. Okay. Kalau saya boleh interrupt sikit Cik Azin, kita dah ke sebelah suku pagi. Kita menerima pelbagai persoalan ni sebenarnya berkenaan dengan topik kita pada hari ni. Mungkin Cik Raja boleh sharekan sedikit lagi sebelum kita pergi ke soalan berkenaan dengan sistem penyampaian perkhidmatan dan kesannya pada etika dan disiplin serta berkaitan berkenaan dengan tadbir urus kewangan, terutama kita di pihak perkhidmatan awam ni lah. Walaupun kita badan berkanun tapi still kita menerima dana kan daripada kerajaan untuk perjalanan universiti kita. Mungkin ulasan sedikit Cik Raja sebab saya rasa etika disiplin ni memang berkaitan dengan integriti. Okey, sebelum tu saya nak tanya, kita kena stop on the dot 11.30 ke? On the dot Mungkin ke? kita akan lajakkan sedikit pada 11.40 pagi je. Okey. So saya sentuh sikit lagi. Okey. Terima kasih Puan Rahana sebab atas reminder. Itulah bila bercakap ni lalai kan, asyik lari dah. Okey. Apa saya nak cerita tadi? Okey. Tadi kita sentuh tentang rasuah. Okey. Salah satu cabaran dalam integriti perkhidmatan awam adalah tentang nak mengurangkan rasuah. So saya highlight juga, next adalah tentang penyampaian perkhidmatan. Tuan-tuan puan, kenapa saya mengaitkan tentang penyampaian perkhidmatan adalah kerana our delivery system ni. So sebagai kaki tangan UTM yang berintegriti, sepatutnya kita punya sistem penyampaian kita kena cekap effective and efficient. Sebab kita provide service kepada public. Okay, kalau saya nak tanya balik ranking antara 1 hingga 10, 1 adalah lemah, 10 terbaik. Agaknya delivery system UTM berada di nombor berapa? Nanti masing-masing akan bagi skor. Kali ni mesti bagi markah penuh kan, sebab takut saya kata, oh kenapa korang tak bagi markah penuh. Tapi tak apa, simpan di hati berapa markah nak bagi. Tapi realitinya, kalau kita tengok di dalam aduan Biro Pengaduan Awam for example, so, kalau kita tengok kriteria item dia, ini adalah perkara-perkara yang sering diadu oleh orang ramai terhadap sektor awam. Inilah berulang-ulang dah 10 tahun dah kita tengok kan. Kalau tengok data statistik ni, kalau nak tengok, dia pergi balik itu je. So, sebab tu saya kata kenapa penting. Perkhidmatan yang penting Jadi kualiti perkhidmatan tu perlu yang terbaik. Termasuklah kita kata counter, ke telefon, ke email, ke internet kan. Saya orang yang memang, sebab saya pun sebenarnya adalah training, memberi conduct training untuk topik pengurusan pelanggan sebenarnya, which is macam mana nak menggirangkan pelanggan, mencering pelanggan Lepas tu saya highlightkan isu sistem penyampaian perkhidmatan sebagai warga berintegriti dan relate dengan cemerlang. Apabila, contohnya kalau nak tanyakan berapa kerap, ataupun contohnya kalau tuan-tuan dapat pertanyaan through email lah for example, dapat email, ada orang bertanya soalan, bila kita reply 7 hari bekerja, 14 hari bekerja dan sebagainya. Sebabnya itulah membuatkan orang rasa marah dengan sektor awam ataupun marah kenapa aku dah email tak ada respon. Dan kita yang bekerja ni pula mungkin kita tak faham. Kita ingatkan dari segi objektif kualiti kita akan menyelesaikan dalam tempoh 7 hari. Jadi tunggulah. Itu kata kita. Sekarang ni kita serve pada siapa? Pelanggan. Walaupun kita ada objektif kualiti, saya rasa
Apa salahnya? Contohnya, bila kita terima email, kita respon. Respon kita tidak semestinya ada jawapan penyelesaian, tetapi memadailah. Kalau boleh, kita macam buat akuan terima. Tuan-tuan pernah dengar kan istilah akuan terima, akuan penerimaan tu kan? Kita akuan terima je. Kita kata, okey, kita menerima aduan ini, nanti kita akan memberi maklum balas selepas kami membuat rujukan. Sebenarnya orang yang menerima akuan terima itu dia akan sangat happy. Ini bukan aduan sajalah, apa jua keadaan. Sebenarnya kita kena amalkan. So yang lain-lain ni saya tak nak sentuh, tapi saya nak highlight kata bila sistem penjawatan perkhidmatan adalah cubalah untuk memuaskan hati pelanggan. Pelanggan ini penting. Mereka lah sebenarnya mencerminkan ataupun mengubah kita punya lanskap dari segi pekerjaan dan sebagainya, melihat pada email sebagainya. Okay. Jadi itu yang kena highlight. So nak cerita pasal kualiti perkhidmatan ni dia banyak. Saya mungkin boleh buat satu session berbeza ke jika perlu. Cuma saya nak highlight itu je, benda asas tu je. Kalau orang call, angkat. Kalau WhatsApp, jawab. Kalau email, respon. Jangan tak respon. Walaupun objektif kualiti 14 hari. Tapi memberi makluman awal, akuan terima. Sekarang ni work from home. Saya tahu macam-macam masalah. Kan saya boleh bayangkan kalau kat universiti saya ni pun saya tahu ketua jabatan tak boleh handle. Macam mana ni staff saya ni tak membalas saya punya WhatsApp. Tutup telefon, alasan line tak ada, alasan signal kurang. Semuanya adalah alasan. Kita dah PKP berapa lama tuan-tuan perempuan? Ini saya nak marah ni sebenarnya sebagai warga awam ni. PKP baru berlaku ke? Dah masuk tahun kedua. Jangan bagi alasan yang agak tak berapa bijak. Okay? Sepatutnya setahun ni kita dah boleh prepare diri kita. Apa jua cara alasan tak ada signal line ni saya tak berapa boleh terima sebab you kena cari jalan okay. So please lah happykan pelanggan kita. Jadi sebagai panduan nanti boleh tuan-tuan pun tengok, boleh google je ethos perkhidmatan awam ni, ini sebagai asas. Saya percaya UTM mungkin ada dia punya panduan dia sendiri, tapi ini adalah asas daripada JPA yang boleh kita jadikan. Okay, so berintegriti, budaya kesegeraan, mengutamakan pelanggan, kerjasama, inovasi, musyawarah, dan saya nak sentuhnya haduan sebagai hadiah dan sentiasa kita menimba ilmu. Okay, so ini saya nak cerita tentang renungan minda. Ini saya petik daripada buku Ethos ni. So pernah dengar tak University Harvard? Pernah kan? Kita dengar tak pernah pergi. Pernah dengar tak University Stanford? Pernah kan? Okay. So ini adalah kisah benar. So Stanford ni ditubuh oleh Leland Stanford. Okay. So pada satu ketika Stanford dan isterinya ni pergi ke University Harvard ni untuk tujuan ialah untuk dapatkan pembelajaran untuk anak dia sebenarnya kan, untuk ni kalau kita baca ni. So apa yang berlaku adalah mereka ni berpakaian lusuh biasa. So Presiden Universiti melihat dia ni macam orang yang macam tak ada apa macam siapa ni tak ada standard lah weh, kami Harvard kot contohnya kan. Jadi orang perkhidmatan tu tak bagus, layanan mungkin kurang. Jadi kesan daripada tu rupanya sebenarnya Leland ni dia orang ni orang kaya. So akhirnya Stanford ni dia tubuhkan universiti dengan dana 75 juta. Dan akhirnya Stanford ni menjadi universiti yang agak gergasi. So pengajarannya ni sebenarnya nak cerita pengajaran ni lah. Sebenarnya janganlah melihat customer ni, kita jangan pilih dulu. Contohnya yang kaya raya yang pakai beg MK kita layan baik. Yang pakai beg yang mungkin Bonia kita pandang second class, tak boleh macam tu. Jadi kita layan semua orang adil. Itu tanggungjawab kita. Jadi sebagai penjawat awam ataupun warga UTM, kita sentiasa menghormati, mengutamakan pelanggan. Okay. Ini situasi kedua tentang Haier. Pernah dengar tak brand Haier? Brand elektrik Haier kan? Sekarang ni banyak. So sama juga. Jadi kisah Haier ni pula dia bukanlah satu brand yang popular pun, tapi sekarang jadi brand terkemuka dunia. Harga dia pun murah. Okay. Jadi dia punya orang yang mengasas Haier ni, dia melihat bisnes dia tu merudum menjatuh, tapi dia fikir macam mana cara untuk kita naikkan kita punya harga dan macam mana naikkan sales dan sebagainya. Apa yang berlaku adalah dia melihat aduan ini sebagai hadiah. Maksudnya dia terima aduan bahawa peti sejuk tak okey. Jadi dia melihat, dia cek balik, so rupanya daripada 400 peti sejuk ada 80-nya adalah rosak, tak okey. So maksudnya dia menyelesaikan masalah peringkat jabatan di organisasi dia melalui aduan. Bila ada aduan terima, dia cek semua peti sejuk yang ada ni sebenarnya apa masalah, okey tak okey. So kita hanya jual yang okey supaya dia boleh build brand dia. So saya nak bagi tahu aduan ni anggaplah sebagai hadiah.
Ini adalah mantra yang kita kena harap. So, yang mendengar ni tuan-tuan perempuan, janganlah rasa aduan ni benda yang sakit hati, susah hati. Biar, kita welcome. People can complain whatever they want. Tapi sebenarnya memudahkan kita. Aduan itulah sebenarnya untuk kita tambah baik perkhidmatan kita. Orang komplain sebab dia tak sukalah benda-benda kita buat. Jadi, kita ambil mana yang okey untuk kita tambah baik. Rather than you nak pergi buat apa survey, nak pergi panggil pakar, konsultan, itu semua bazir duit. Ini aduan ini adalah cara kita menambah perkhidmatan dengan paling mudah. Okey, saya akan express sikit. Cabaran ketiga adalah tentang disiplin dan etika. Ini pun benda yang sangat nak kata tabu tak tabu lah. Saya cerita ni macam ala-ala saya mengajar budak-budak sekolah pula kan. Cuba masing-masing tepuk dada, tanya selera, fikirkan satu perkara yang pernah saya lakukan melanggar disiplin atau etika di tempat kerja. Fikirkan satu apa benda aku buat. Tadi awal tu saya dah tanya macam-macam dah. Selama 4 tahun dah saya terlibat dalam arena memberi ceramah integriti sebenarnya, dan saya kumpul jugalah jawapan-jawapan popular. Kalau saya nak susun ikut keutamaan ini tuan-tuan perempuan, yang ada ni, yang atas ni, yang saya listkan ni, ini adalah kesalahan-kesalahan ataupun confession yang popular. So, di sektor awam ni, isu kehadiran ni memang menjadi priority, top. Saya tak tahu di UTM macam mana, adakah ya atau tidak. Kehadiran ni bukanlah tentang masuk kerja saja. Anything, maksudnya keberadaan you tempat kerja, tapi maksudnya ini memang priority top. Mana salah silapnya? Okay, lepas tu pergilah makan minum melebihi waktu kan, pukul 9.30 pergi lepak minum kat kafe, kat mana, kat luar, kat kedai mamak. Kita rasa dunia ini kita punya tuan-tuan perempuan kan. Siapa pun tak boleh kontrol. Aku lapar, aku minum lah. Apa masalahnya? Kalau aku lapar, aku tak boleh buat kerja. Yelah. Saya nak kaitkan apa tahu? Saya nak kaitkan isu disiplin ni kenapa? Tuan-tuan perempuan kena ingat. Anda boleh curang, boleh tipu masa, boleh menipu dan sebagainya dari waktu kerja. Rezeki kita ni tak berkat sekiranya kita tak fulfill apa yang kita sepatutnya laksanakan. Waktu bekerja kita, for example, adalah 8 hingga 5. Adakah kita betul-betul maksimumkan setiap saat, setiap minit untuk kita menjalankan amanah kita? Kan? Maulah, pergilah minum. Tak apalah, minum sejam, 5 jam. Bos pun tak kisah. Kan? Bos pun tak pantau. Sebab bos pun tak reti nak pantau. Fikir balik kebahagiaan kita. You ada masalah tak? Duit cukup tak? Sakit? Demam? Kereta pancit? Rumah kena pecah masuk? Wallet hilang? Putus? Cerai? Contohnya. Saya mengaitkan semua ini tentang keberkatan rezeki kita, keberkatan hidup kita. Sebab ada part kita dapat lebih, ada part kita dapat kurang. So anda bahagia tak? Mungkin kita terfikir ada kala kenapa orang yang anak 10, gaji kecil tapi hidup bahagia, semua cukup. Tapi kenapa ada yang orang kaya kita tengok macam-macam semua tapi ada je musibah menimpa. Bukan saya nak mengata apa, tapi ini adalah perkara yang asas. Kalau tuan-tuan perempuan yang ramai yang Muslim kat sini, kita tahu sebenarnya apa itu rezeki yang berkat itu. Jadi saya nak kaitkan tentang soal disiplin ni, maka kita cubalah isu cuti, isu menggunakan kemudahan pejabat, gangguan seksual, membuat pekerjaan luar, dropship agent, meniaga, menjual. Boleh tak dapatkan dulu panduan sebenarnya apa prosedur, apa proses kalau nak buat pekerjaan luar ni macam mana. Kita bukannya tak bagi, ada caranya. Sebab you sebenarnya represent diri you sebagai kaki tangan universiti, sebagai penjawat awam. Bukan syarikat sendirian berhad, dan bukan syarikat Raihan & Co. So tak apa kalau macam ni, tapi bila kita mempresent diri, saya adalah kaki tangan UKM. Jadi apa jua saya bercakap tentang perempuan, orang akan mengkaitkan balik dengan organisasi kita. Sebab itu saya kata tanggungjawab kita menjaga nama, reputasi itu sangat penting. Okey, so takbir urus ni saya rasa saya tak dapat nak sentuh laporan Raihan. Mungkin saya end dengan 4 disiplin. Yang ni saya akan share lah. Basically takbir urus kewangan ni adalah tentang macam mana kita mengurus kewangan. Okey, saya ni sikit lagi tentang hadiah. Yang ni pun kita suka, kan, menerima hadiah kerajaan persyarikat. Ni kita bakal datangnya Chinese New Year. Jadi 5-5 akan datang. Okey, boleh tak boleh? Okey, ini pun kita ada peraturan tuan-tuan perempuan. Sebenarnya kita tak boleh ada hubungan kepentingan dengan kontraktor ataupun pembekal. So kalau kita dapat hadiah, jadi benda-benda ni dia ada prosedur, ada berkeliling je kita follow. Kena declare sama ada kita terima atau tolak. Bukannya ambil, bawa masuk, bawa naik kereta, bawa balik bagi anak-anak makan. Sebenarnya haram hukumnya. Begitu. Tahu tak?
menerima hadiah ni besar dosanya sebenarnya, kan? Kecuali dalam keadaan-keadaan dibenarkan. Jadi saya minta nanti boleh rujuk balik minit integriti tentang isu penerima hadiah. Sebab hadiah ni boleh pergi kepada isu rasuah. Sebab you bila baik dengan kontraktor, deal dengan kontraktor, you dapatlah hadiah. Handphone dan sebagainya, dia ada dia punya prosedur saya nak share. So janganlah terlibat dengan hadiah. Waimah kalender pun tuan-tuan perempuan. Ada orang tanya saya soalan. Cik Rajan, takkan kalender pun tak boleh? Hujung tahun kan kita beli barang dengan kontraktor ni lah banyak kot. Beratus ribu kita bayar. Takkanlah hujung tahun kita letak kalender tak boleh? Apa salahnya? Tak boleh sebenarnya. Inilah masalahnya. Kita pula yang call. Ni bos kita pula ajak kita, Rehan, cuba awak call syarikat ABC ni. Tahun ni tak bagi kita planner ke? Tahun lepas dia bagi. Cantik planner dia. Kan bos pun tak faham. Dia mengajak ibarat ketam mengajak anak ni berjalan. Maka begitulah berangkai-rangkai. Akhirnya kita rasa benda tu yang tak boleh itu telah dibolehkan dan kita rasa benda tu tak ada masalah. So itu yang jadi kita, saya tak tahu pun tak boleh. Saya tak tahu pun tak boleh. Dia jadi macam tu. Okey, Puan Rehan, saya rasa dah banyak rasa bebel ni sebenarnya. So saya nak ajak tuan-tuan perempuan fikir ni lah apa pun tuan-tuan perempuan, ini betul-betul akhir saya, pengakhiran saya. Sebenarnya saya nak jawab soalan nanti. Masih ingat tak janji Saya rasa aku janji kita sama je ni bila masuk kerja Aku janji tuan-tuan perempuan merayu-rayu, menangis-nangis minta kerja kat UTM kan. So UTM pun dah bagi, okey terima, jadilah kaki tangan kami yang baik, jadilah pensyarah yang baik, ikutlah apa yang kita ni. Jadi kita telah aku janji, kita telah berikrar. Hukumnya seseorang yang telah berjanji tetapi tidak melaksanakan tuan-tuan perempuan adalah jatuh dalam golongan orang-orang yang munafik. Saya dah tanya ustaz dah pagi tadi. Ustaz kata je. Sebab ada kawan saya kata berdosa. Bukan berdosa, tuan-tuan perempuan, munafik. Berat nanang. Jadi, ini peringatan untuk saya juga. Maksudnya, saya dah berjanji kepada organisasi saya bahawa saya masuk kerja. Ini adalah janji-janji saya. Berikrar, bertanda tangan. Saya tahu semua dah tak ingat. Nanti buka balik file, tengok apa benda yang diikrarkan. Jadi, tunaikan janji anda. Asas. Jadi, tuan-tuan perempuan, setelah apa yang saya share ni, kena ingat jugalah yang paling dekat dengan diri kita adalah mati. Yang paling jauh daripada diri kita adalah masa lepas. Yang paling besar di dunia ini adalah nafsu. Dan yang paling berat di dunia adalah memegang amanah. Jadi balik kepada topik kita ni, jadilah warga, jadilah insan yang berintegriti. Jagalah amanahmu kerana untuk kesejahteraan semua orang. Baik untuk diri, baik untuk organisasi, keluarga dan sebagainya. Sebarkan nilai-nilai murni itu. Okey, itu saja daripada saya. Maaf kerana terlebih masa. Saya boleh pick up soalan agaknya. Terima kasih Encik Rajan saya pun terima. Bila kita tengok dekat FB Live ni banyak respon positif dan saya pun terima kasih lah Encik Rajan sebab penjelasan diberikan saya lihat staff di UTM pun menyatakan amat jelas dan mudah untuk mereka faham. Cuma daripada segi Q&A Encik Rajan kita menerima banyak soalan tapi disebabkan limitasi masa yang kita ada ni saya mungkin ambil dalam 3-4 soalan Encik Rajan boleh Boleh. Okay, yang pertama Encik Rajan, staff ni minta saya supaya dia WhatsApp. Ni yang paling awal sekali ni mohon soalannya. Kenapa orang yang membuat kesalahan integriti ni selalu rasa mereka adalah mangsa apabila mereka melalui fasa siasatan ataupun fasa hukuman. Sedangkan secara asasnya kita tahu tindakan dan keputusan mereka itu adalah pilihan diri sendiri. Mungkin ulasan sikit Encik Rajan berdasarkan pengalaman. Berat soalan tu. Ni ada ni, okey macam ni lah sebab saya mempunyai diri saya pun di unit integriti UKM, saya ditugaskan sebagai pegawai siasatan. So memang saya menyiasat aduan-aduan salah laku. Saya faham semua orang akan merasakan dia dianiaya walaupun dia sebenarnya terlibat dengan kesalahan itu. Itu memang realiti. Saya nak share satu pengalaman bukan satu lah. Sebenarnya saya pernah terima call, dimaki hamun, diugut kerana saya menjalankan tugas saya. Sedangkan kita tak buat apa pun. Kita bila menyiasat ni kita panggil, kita kata untuk membantu siasatan, kita terima aduan sekian, boleh tak bagi explanation sikit kenapa membuat ni. Jadi kalau rasa tak bersalah, you respon je lah. Kita pun tak adalah ambil pistol tuju kan. Dia macam ni lah. So penjenayah yang mengaku dia salah, tak ada ni, jarang ni. Kecuali yang insaf saja. Saya rasa ini antara cabaran dan realiti yang kita kena hadapi lah.
Saya nak cakap jugalah sebab Puan Raihan dengan saya ni daripada unit integriti. So, tuan-tuan perempuan pun kena faham, kami sebenarnya menjalankan tugas kami. Kan? Betul tak? Kan? Kalau rasa nak cuba masuk ke unit integriti dan buat kerja tu. Then you akan faham. Kan? Cuma kita berpandukan SOP dan etika lah. Saya rasa yang tu macam more on generally lah apa saya boleh respon. Okey, Encik Razin, kita respon. Yang ni dinyatakan tak apa. Saya sebutkan namanya Encik Hafizuddin Ripin. Dia bertanya, bagaimana pula dengan pemilihan atau memberikan jawatan di dalam struktur mengikut favoritism? Adakah dikira sebagai satu bentuk salah guna kuasa dan tindakan tu tidak berintegriti? Okay. Jawapan saya ni jangan pula dijadikan sebagai tiba-tiba rakam untuk tunjuk kat pula mana. Okay. Generally dia macam ni je. Bila you kata favoritism, you prove favoritism tu macam mana. Saya selalu dengar, kat sini pun kita selalu dengar, kita rasa sebab dia ni geng, sebab tu dia dapat. Jadi you prove kan. Sebab kita punya proses kenaikan pangkat tuan-tuan perempuan, memanglah dia tidaklah telus yang kita kata you capai A, B, C, automatic you dapat. Dia tak macam tu. Kita ada proses interview dan sebagainya sebab vote kita limited. Dia ibarat satu kit ramai orang vote. Okay, apa yang saya boleh share, kalau tuan-tuan merasakan memang ada pelanggaran, maksudnya orang tu tak cukup syarat, tak layak, tetapi dia tetap diberi kerana favoritism, and then you ada case, you boleh ngadu. Tapi kalau syarat minimum, contohnya telah berkhidmat 3 tahun, mencapai LMPT 85, 3 tahun terakhir, telah membuat ni, dia fulfill. Dan dia pergi interview sama-sama dengan kita. Tetapi dia terpilih. Nah, kita merasakan dia terpilih kerana dia adalah geng dengan siapa-siapa. Itu adalah persepsi dan tomahan. Sebab macam ni tuan-tuan, saya pernah mengalami perkara-perkara tu. Saya pun pernah juga exercise, pergi interview naik pangkat berkali-kali tak dapat. Kecewa sangat sebenarnya. Kita faham kita kecewa. Kita rasa macam saya ni dah bagus dah sebenarnya ni. Kan? Betul tak? Tuan-tuan rasa saya bagus tak bila saya bagi ceramah ni? Kan? Tapi kenapa saya tak dapat? Kenapa dapat kat orang lain dulu? Kan? Adakah kerana dia ni kroni kan? Memang pemikiran tu akan ada. Tapi kalau kita tak ada bukti, tak ada proof, saya rasa tuan-tuan perempuan kena terima ini adalah kadar dan kadar lah. Maksudnya, kalau rezeki kita belum sampai, kita berusaha dulu. Tapi kalau memang jelas ada pelanggaran, tak patuh, then kita boleh komplain. Kita boleh adukan. Kan? Maksudnya tanggungjawab organisasi pun ada dalam konteks ini untuk memastikan proses kita lurus. Supaya rakyat, warga tak rasa dia orang teraniaya. You kena explain lah. So you fulfill ni, you kena go through this process. Ni macam ni. Boleh Saya rasa saya menjawab lah sebab saya rasa saya pun tak berapa meminat lah nak entertain soalan pasal grievances ni. Isu-isu pentadbiran, naikkan pangkat ni memang soalan yang dia grievances yang macam dia tidak ada ending story tau. Jadi saya minta maaf lah tuan-tuan perempuan kalau saya tak menjawab dengan tepat apa yang anda nak. Saya tahu semua Cuma orang rasa dia bagus. Saya lihat daripada soalan ni lebih kurang jugalah dengan soalan Puan Yana Azlan. Dia nyatakan tentang budaya pilih bulu dan mendahulukan geng-geng sendiri. Mungkin sama juga dengan isu favoritism tadi tu Encik Rajin kan. Cuma ada satu ni, mungkin ini kalau ada di kalangan profesor ataupun pensyarah yang sedang bersama kita sekarang ni, tentang satu soalan dinyatakan oleh Syuhaida Ismail. Dinyatakan dalam kerja penyelidikan, dia kata, sekiranya suami isteri dilantik sebagai penyelia, seorang penyelia utama, yang seorang lagi penyelia kedua untuk pelajar yang sama tu, adakah ini merupakan salah satu isu berkenaan dengan integriti dan bagaimana cara untuk ditangani lah kalau berlaku? Isu dia apa tadi? Penyelia dia macam mana? Isterinya, contoh suami penyelia utama, isteri penyelia kedua kepada seorang pelajar ni lah. Pelajarnya siapa? Anaknya bukan Bukan. Harap-harap bukanlah. Okey macam ni. Yelah. Yelah, kalau saya punya justifikasi macam ni. Kalau bidang kepakaran itu memang tak ada pilihan. Maksudnya memang dua orang ni lah memang pakar dalam area itu. Dah tak ada orang lain dah. And then you justify. Tapi, kalau ada orang lain yang boleh menyelia, lebih baik elakkanlah. Kan? Soalan yang ditanya tu pun sebenarnya menunjukkan rasa tak selesa. Sebab kenapa orang bertanya? Sebab dia rasa macam ada something tak kena kot. Laki bini menyelia. So, actually you boleh trigger. You maksudnya under your consciousness tu dah ada. Rasa macam tak kena ni. Sebab apa? Macam ni. Kesannya nanti tuan-tuan perempuan. Yelah saya ni
bukanlah profesor untuk mengomen benda ni, cuma kesannya logiknya macam ni. Kalau suami isteri tu bergaduh, nak dijadikan cerita, bermasam muka ataupun berpisah contohnya, yang jadi mangsanya budak tu nanti. Percayalah. Jadi penyelidik utama nak A, penyelidik dua nak macam ni. Lepas tu akhirnya student tu yang tak grad. So why kita nak menyusahkan keadaan? Dan why laki bini nak menilai seorang pelajar? You all tak ada student ke? Ambil Puan Raihan ni untuk sama belajar. Okey, cerita pasal akademik ni, Puan Raihan, saya terjumpa satu soalan ni tentang kehadiran. Minta maaf saya selit sikit. Boleh je. Ada seorang pensyarah ni, dia kata waktu kerja pensyarah tidak tertakluk 8/5. Kadang-kadang weekend, malam pun kena kerja. Macam mana itu ya? Okay. So you have to back to your university punya policy. Saya tak tahu you take macam mana. Okay. Tapi saya lebih suka nak jawab tentang bila akademik ni suka justify. Saya malam, tengah malam, idea datang, saya buat paper. Kita faham. Okay. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, saya walaupun bukan akademik, saya pun kerja 24 jam, tahu tak? Sabtu pun saya kerja juga. Tapi kami tertakluk pada 8 to 5. Boleh tak saya hanya nak kerja 8 to 5, tapi kalau luar waktu 8 to 5 tu saya tak nak layan siapa-siapa. Kita kena tepuk dada tanya selit. Saya faham semua orang ada jawapan mengatakan bahawa kenapa kena ada isu masa dan sebagainya ni. Sebab apa tahu? Malaysia belum lagi sepenuhnya boleh diberikan kebebasan itu. Kalau you berada kat Sweden, kat New Zealand, Germany, logik. Sebab clear. Kita KPI pun tak jelas. Kan? Bila kita sekarang ni waktu kerja 8 to 5, bila kita tetapkan KPI pun menjadi pertikaian. Capai tak capai. So, but kita akan ke situ. Saya berpandangan begitu. Kita akan ke situ untuk diberi kebebasan, tapi buat masa ni alasan yang kerja 8, macam kalau di UKM ni, memang kita tidak ada syaratkan pensyarah kena login 8 balik 5, tak ada. Pensyarah memang fleksibel, tetapi dia kena log. Dia ada 1 minggu tu ada jam yang dia kena fulfill, dan kalau dia tak log sekalipun, dia ada ruang untuk dia komen. Maksudnya hari tersebut dibuat apa. Contohnya dia pergi ke mana. Okey, malam ni contohnya dia menulis artikel, dia boleh membuat catatan kat situ. So catatan itu justify lah andai kata ada isu berbangkit. Tak adalah kita hari-hari duk tengok kehadiran siapa merah tak merah. Tak ada sebenarnya. Bertanggungjawab tu kita beri pada ketua jabatan. Macam kami di unit integriti pun, kita tidaklah fokus sang hari-hari nak jadi polis untuk tengok siapa datang awal lambat. Tak macam tu. Kita let ke jabatan, you pantau lah anak-anak buah you. So you tegur lah. Same goes to pensyarah, you boleh buat catatan. Janganlah 5 tahun bekerja, kosong. Itu tak kena tu. So bila kosong, orang dengki dengan kita, mengadu, kita tak ingat sebenarnya 5 tahun tu kita buat apa. Tak pasal-pasal kena tolak gaji. Betul tak? Boleh Saya jawab cara satira lah ni. Saya tak nak jawab direct. Boleh Encik Rajen, saya rasa apa yang bertanya pun jelas dengan penerangan Encik Rajen tadi. Cuma ini soalan terakhir Encik Rajen, saya rasa menarik sikit untuk kita lihat. Dia bertanya, dia nak tahu adakah setiap universiti awam kita ada kuasa untuk gugurkan suatu kesalahan yang telah dibawa kepada SPRM walaupun staf ini dilihat telah melakukan satu kesalahan yang berat. Okey, dia mohon pandangan kalau kita sebagai staf yang mengetahui isu tu, bagaimana kita nak ambil tindakan sebagai staf yang tengok kejadian tu berlaku lah. Saya tak faham sangat soalan ni sebenarnya. Boleh ulang balik tak? Minta maaf. Saya rasa dia macam ni, kalau kita sebagai universiti awam, universiti ni ada kuasa tak untuk gugurkan ataupun tarik semula kes yang telah kita adukan pada SPRM? Dia ni sebagai orang yang ketiga melihat keadaan tu lah. Dia dah tahu kes tu akan pergi sampai SPRM dan mungkin boleh dipertuduh. Tapi dia dapat info, contoh, universiti tarik semula that case tu. Sebagai staf dalam situasi macam ni, dia adalah staf yang tengok, dia dah tahu isu tu, sepatutnya pergi pada SPRM. Apa yang dia boleh buat untuk that case tu lah. Okey, saya rasa soalan yang tanya ni mungkin macam ni. Untuk melaporkan kes kepada SPRM atau mana-mana program penguatkuasa, sebenarnya setiap orang ada hak. Saya nak cakap setiap orang ada hak. Saya ada hak, orang yang ada hak, yang bertanya soalan ni pun ada hak. Kalau you nampak, you tahu ada sesuatu berlaku yang kemungkinan adalah kesalahan rasuah ataupun you tidak pasti, you rasa menuju jenayah, sebenarnya empunya diri ini ada hak untuk terus pergi melapor di SPRM tanpa perlu melapor di mana-mana jabatan ataupun nak bagi tahu kat ketua you. Sebenarnya boleh.
ini ada di undang-undang, you ada hak. So bila kita pergi pada SPRM, so kalau you nak dilindungi, you boleh tengoklah sama ada you layak tak dilindungi di bawah tata cara perlindungan pemberi maklumat dan sebagainya. Boleh, dia ada cara. Dan SPRM sebagai pegawai kuasa, dia boleh tengoklah kes tu kalau ada merit dia siasat dan kalau dipertuduh dia tuduh. Tapi kes yang mungkin tak ada merit ataupun disiasat dia rasa benda ni sebenarnya isu pentadbiran ataupun isu takbir urus yang tak perlu sampai ke ni, dia akan minta ketua jabatan ataupun universiti tu untuk tambah baik membuat tindakan dalaman. Tetapi dia tak akan dedahkan kita. Dia tak akan cakap sebenarnya si Polan datang mengadu tak. Tuan-tuan pun kena tahu satu benda ni Bila kita mengadu maklumat di SPRM, apa yang kita tahu adalah identiti kita ni adalah dirahsiakan. Dia tidak akan mungkin benda tu didedahkan. Jadi sebab tu saya kata tanggungjawab kita laporkan. So isu tentang universiti ada hak tak untuk tarik balik? Kalau aduan itu dihantar melalui universiti yang buat keputusan, okey, kes ni kita hantar kepada SPRM dan selepas tu mungkin dilihat-lihat ada perkara yang mungkin tak kena dan dirasa sebenarnya kesilapan di universiti, saya rasa tak ada isu kalau untuk dia nak mencadangkan tarik balik. Tetapi pihak penguatkuasa itu kena buat decision itu. Kalau memang pada pandangan dia kes tu memang kes yang bersalah yang besar, saya tak rasa SPRM akan tiba-tiba okeylah ambil baliklah kes tu. Tak ada macam tu. Sebab isu melapor ni bukan main-main tuan-tuan puan. Dia melibatkan pendaftaran. Bila kes tu tutup gugur, dia mesti ada reason. Kenapa ditutup? Kenapa digugur? Kenapa dihantar balik ke universiti? Dan sebab saya tak tahu isu ni spesifik macam mana. Dan saya pun bukan pegawai SPRM. Bukan orang yang sesuai untuk komen secara dalam. Tapi secara umumnya saya nak bagi tahu, setiap individu ada hak untuk lapor lah. You boleh pergi. Tapi dengan syarat bila pergi lapor, you jangan buat sidang media. Dan jangan jadi macam orang-orang yang tak bijak. Jangan jadi glamour. Yang kalau macam you takkan dilindungi sebab you dedahkan diri you. Lapor, diam, tutup mulut. Jangan cerita. Kat siapa pun, laki, bini, anak, kawan pun jangan cerita. Kalau you nak jadi rakyat bertanggungjawab dan rasa dirinya perlu dilindungi. Okay. Saya menjawab Puan Raihan So kalau isu pasal kes tu, tanya Puan Raihan nanti. Mungkin kat UTM ni tak apalah, sulit untuk kita bincangkan kat sini je aja. Saya rasa setakat itu je Encik Raja, kita pun dah sampai ke 11.46 pagi. Terima kasih Encik Raja kerana memberikan ruang dan peluang serta berkongsi ilmu pada sesi ISES pada kali ini. Jadi macam mana saya buka, macam itulah saya tutup tadi Encik Raja Okay. Saya pun nak bagi pantun lah, tapi kali ni 2 rangkap pantun Encik Raja, boleh? Okay, boleh. Okay. Tuan Putera pergi ke Rasah, pulang semula ke 11 pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Lagi satu je. Ayam selasih di permatang, ayam denak hidup di hutan. Terima kasih Tuan Rajen yang datang, budimu kekal dalam ikatan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mungkin Cik Rajen ada nak balas balik je? Tak ada. Terima kasih Cik Rajen. Tuan-tuan dan puan-puan yang masih di FB Live dalam 435 orang. Kami di Unit Integrity dengan kerjasama TTC UTM mengucapkan ribuan terima kasih, termasuk juga daripada pihak Encik Rajen atas kesudian untuk mendengar sesi integriti dan kecemerlangan pada hari ini. Tak sungguh, tak melata, tak sungguh, saya tak kata. Baik, kita harapkan sesi ini kita dapat teruskan pada masa akan datang insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.